perhatian daripada mata dan telinga. Bila masuk ke majlis, diam. Sebab mulut ini akan merekakan. Dia, kefahaman kita bergantung kepada tumpuan pada mata. Pertama sekali mata. Nombor dua, telinga. Kalau orang, dia tengok pada Syekh dia mengajar, tetapi telinga dia duduk dengan benda lain, duduk dengan mesej WhatsApp kan, voice message WhatsApp. Adakah dia dapat? Adakah dia dapat apa yang Syekh dia bagi? Tak dapat. Yang dia dapat, nampak Syekh je. Tapi apa yang Syekh cakap, tak nampak, betul tak? Nanti aku kata, yang pertama Syekh Ikhwan cakap, satu mata. Nombor dua, kita kena gabungkan dengan telinga. Mata dengan telinga penting dalam menuntut ilmu. Dan yang paling penting daripada keduanya, mata tak boleh tutup, telinga pun penting. Dia kena dua-dua hidup. Kalau contoh kita kata, tak apalah, aku dengar je lah, tak tengok Syekh, dia pun tutup mata, khayal kan, tidur. Lagi sedap dengar kan, orang putih panggil white sound. Dia tidur sedap. Okay? Jadi mata dan telinga. Yang nombor tiga, mulut tu kena tutup kan, mata dan telinga, untuk kita ambil manfaat daripada ilmu. Dan yang penting, lebih penting daripada mata dan telinga, mata dan telinga kita dah faham dah penting kan. Ada yang lebih penting lagi, iaitu hati. Kita datang ke majlis ilmu, hati kita kena betul-betul hendak, ada kehendak. Maknanya bila kita datang tu, okey, aku nak dengar dan nak tengok. Kalau orang ni betul ada kehendak dalam hati dia, dia tak akan rasa dah mengantuk ke apa, sebab dia tahu setiap kalimah yang keluar daripada mulut orang ini, aku tak nak, aku terlepas. Kerana hati dia nakkan ilmu, betul tak? Jadi dia tutup mata, betul berkelip saja. Telinga dan ni dia nak semua supaya boleh masuk. Dia macam kamera, dia duduk kat sana macam kamera, rekod semua. Okey? Sebab tu penuntut ilmu yang betul-betul nakkan ilmu, bila dia datang, walaupun sepenat mana dia datang Syekh straight 2 jam, tak tidur dia, tak ngantuk, tak rasa ngantuk dia, sebab dia nakkan perkara tersebut. Jadi hati sebenarnya yang paling penting. Kita biar kita datang tu nakkan ilmu, dan kita nak cari kebenaran. Bukan setakat kita nak jadi orang yang berilmu, nak angkat kejahilan pada diri kita, tetapi kita nak tahu yang sebenar. Kita nak tahu yang sebenar. Kerana kita tahu, minggu lepas kita bincang tentang, kita ada sebut, bukan bincang panjang pun, kita sebut sikit tentang apa? Deception kan. Zaman sekarang ini, perkara sebenar telah disaluti dengan kebatilan, dan dinampakkan seolah-olah ia batil. Tetapi perkara batil pula dicorakkan, dicantikkan, dihiaskan dengan perkara yang benar, seolah-olah perkara batil itulah yang perkara yang sebenar. Faham kan? Betul tak? Jadi di sinilah dalam majlis ilmu kita nak tahu bagaimana nak membezakan, bagaimana kita nak kebolehan untuk membezakan antara yang benar dan yang batil, yang tidak benar, yang telah dipakaikan pakaian kebenaran, yang telah dianggap oleh orang ramai sebagai kebenaran. Inilah zamannya yang Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi sebelum itu pesan, tidak ada fitnah yang lebih dibimbangi daripada Adam dicipta sehinggalah hari kiamat daripada fitnah Dajjal. Tak ada fitnah yang lebih dibimbangi oleh para anbiya ataupun lebih bahaya daripada fitnah Dajjal. Dia tak sebut Dajjal, dia sebut daripada fitnah Dajjal, sebab Dajjal akan keluar dekat dengan hari kiamat nanti kan. Dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya telah menasihatkan, memberi peringatan kepada umatnya tentang Dajjal, sedangkan mereka tahu selepas mereka ada Nabi, selepas mereka ada Nabi lagi, dan Dajjal lambat lagi. Kemungkinan umat dia tak sempat tak nampak pun siapa dia Dajjal kan. Kenapa mereka bagi peringatan? Sebab yang ditakuti bukanlah Dajjal secara hakikinya, tetapi apa? Fitnah dia sebelum dia keluar. Fitnah yang keluar, yang telah mengelirukan manusia, seperti mana Dajjal sendiri keluar, dia mengelirukan orang seakan-akan dia itu Tuhan. Dia boleh buat tu buat ni, hidupkan orang, turunkan hujan, jadikan orang kaya, jadikan orang miskin, nampakkan syurga, nampakkan neraka kan. Sama juga sekarang ni, walaupun Dajjal belum turun lagi, tetapi belum keluar lagi, tetapi
dia punya kesan fitnah yang berlaku tu sama seperti Dajjal dah keluar. Padahal tidak jelas, kita tak rasa lagi bahaya, kita tak rasa, kita rasa kita dah betul. Ustaz yang di luar sana mengajar, dia rasa dia dah betul, dan orang awam mengikut. Hanya yang beriman dan hati dia ikhlas, dia yang nampak kebenaran. Walaupun dia berseorangan, dia tetap tak akan ikut orang, walaupun orang tu berserban, berkopiah, nampak akhlaknya baik. Tetapi jika ajarannya salah, tidak kena dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun semua manusia ikut dia sanggup lagi berseorangan. Kan? Semata-mata memegang sunnah Nabi. Dan orang yang beriman, dia nampak deception yang berlaku pada zaman sekarang. Inilah fitnah Dajjal. Kita kena tengok tu. Umat-umat Nabi sebelum ni berpesan kepada Nabi-Nabi sebelum berpesan kepada umat mereka tentang fitnah ni, bukan tentang Dajjal. Mereka tahu Dajjal tak kena pada umat dia, kerana mereka tahu Nabi yang terakhir Nabi Muhammad, Allah suruh mereka bagi berita bagi berita gembira kepada umat dia tentang kehadiran Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad. Nabi Isa pun dia dah bagi tahu kepada kaum Nasrani yang Nabi Muhammad akan turun selepas dia. Sayati min ba'di ismuhu Ahmad. Kan? Dah bagi tahu. Tetapi Nabi Isa juga bagi tahu tentang kehadiran Dajjal. Kenapa? Kita kena fikir. Itu yang ikut maksudkan. Ingat, indirect yang kita kena hayati. Benda-benda macam ni semua kita hayati, bukan daripada pendengaran, bukan pada penglihatan sahaja. Kalau hati kita reka, dapat ke kita fahami benda-benda macam ni? Tak dapat. Tak dapat. Ini kerana makna di sebalik sesuatu hadis yang sampai kepada kita. Dan inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah kata, ittaqullah wa yu'allimukumullah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu, takut kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kamu. Sebab tu kita tengok ustaz ni, kita belajar dengan dia dapat macam ni. Ustaz lain baca hadis yang sama, benda yang sama, dapat benda lain. Kan? Ustaz sendiri memberi faedah kepada kita secara berbeza-beza, kuantiti dan kualitinya. Betul tak? Kenapa? Dia bergantung pada ketakwaan ustaz tersebut, ketakwaan orang tersebut. Kerana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala Allah letak dalam Quran, dalam hadis. Tapi kenapa mereka berbeza-beza? Mereka baca Quran dan hadis. Kenapa berbeza-beza pada tahapnya? Kerana bergantung pada ketakwaan orang yang bertakwa, Allah buka kepada mereka, Allah ajar kepada mereka. Seperti mana Allah kata, bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kamu. Faham kan? Jadi nak cakap di sini, kita hidup di zaman tu, zaman yang lebih bahaya daripada zaman-zaman sebelum ni. Kerana kita akan menyangka apa yang orang buat, apa yang orang amalkan, apa yang ustaz-ustaz amalkan, ustaz-ustaz adalah betul. Hati-hati. Kita nak tahu betul ke salah, Quran dan hadis itu sahaja. Tak ada dah, kita tahu mereka ni boleh jadi deception. Dan kita tak salahkan mereka. Mungkin mereka sendiri tak tahu, dah terdeception oleh benda yang mereka belajar dan oleh orang yang mengajar mereka. Betul tak? Setiap orang perlu mencari ilmu untuk menyelamatkan diri dia, bukan untuk menjadi alim dan mengajar orang lain. Tetapi untuk apa? Kita datang hari ni untuk jadi alim? Tak. Mula-mula tadi kau nak cakap dah, kalau nak cakap nak jadi alim, lambat lagi. Kita habiskan buku ni pun tak jadi alim kita. Betul tak? Tadi itu mukadimah yang kau nak bagi tadi, tentang bayangkan, jangan kita rasa hebat dah. Bulu-bulu marah bulu-bulu marah. Yang tu masuk buku ketiga kita, baru tak sampai lagi 1/4 buku. Kan? Jadi bukan kita datang ni untuk jadi alim, untuk tahu. Tidak. Kita datang ini untuk mengeluarkan diri kita daripada kejahilan, mengangkat kejahilan pada diri kita dan mengetahui kebenaran. Sebab kita hidup di zaman zaman fitnah Dajjal yang sebenar. Inilah zamannya. Inilah dia zamannya. Okey? Kita tak blame mereka, kita tak blame orang yang telah mengelirukan kita, kita tak blame. Kita sendiri kena blame diri kita, kenapa kita tak cari ilmu yang sebenar. Okey, kita hanya ikut-ikut orang, tak boleh ikut-ikut. Syekh kata dalam kitab ni, ikut-ikut orang ni dia sama seperti dia sebenarnya haram mengikut orang. Kerana Allah suruh ikut siapa? Siapa yang boleh berhak diikut? Rasulullah sahaja, kerana dia tidak salah, dia maksum. Betul tak? Para Nabi, kalau dia kata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Tapi selain daripada para Nabi, walaupun pangkat dia mufti, boleh tak kita ikut secara membuta tuli? Tak boleh, sebab dia bukan Nabi. Dia mungkin tersalah,
Jadi Syekh kata untuk kita mudah faham, bila kita nak mengikut, kerana mengikut ini dia samakan dengan makan babi. Makan babi halal ke haram? Haram. Siapa ada cakap halal? Tak ada, kan? Mengikut orang sama, hukumnya iaitu haram pada asalnya. Tetapi makan babi boleh jadi halal ke tak? Boleh apabila? Pandai sebut darurat kan? Darurat ni bila? Bila melibatkan kematian, melibatkan nyawa, baru darurat. Yang ni kita letak tepi dulu, yang akan dibincangkan juga. Abang-abang sebab abang-abang dan kakak-kakak ni sebut darurat. Ikhwan sebut jika nak mati. Sebab nak sebut yang tu tadi, abang-abang sebut darurat dah. Tapi betul lah, darurat pada tempat ni betul. Darurat tu ketika mana melibatkan nyawa. Kalau kita tak makan, mati. Jadi makan, bila darurat makan, adakah kita makan buat jamuan besar? Alah-alah, dah boleh makan kan? Dah halal. Buat jamuan besar, barbecue, simpan dalam beg pula tu esok ni. Simpan dalam peti pula. Adakah macam tu? Tidak. Darurat, kita hanya dibolehkan memakan apa yang boleh menghilangkan darurat tersebut. Tadi darurat kita kematian kan? Yang boleh kita makan daripada perkara haram itu apa yang boleh sekadar mengelak kita mati. Bahasa Arab memang yasuddur ramaq, yang boleh menutup kemungkinan untuk mati. Bukan makan sampai kenyang lah kan? Ini masa nak makan babi, makan sampai kenyang, barbecue dan sebagainya. Faham tu? Tak betul. Jadi kita kena sikit saja, sekadar kita perlu untuk mengelakkan darurat tadi, mengelakkan kematian. Sama lah orang yang mengikut. Orang yang mengikut ini sebenarnya haram. Kamu diikut orang ni membuta tuli. Bila dia keluar fatwa terus kamu ikut, kan? Haram. Ada orang dia dah pilih dah, Yusuf Qaradawi, aku ikut. Dia cakap apa, okey aku ikut. Betul ke salah, tak apa, dia Yusuf Qaradawi. Kau siapa? Kan? Mufti sekian-sekian, aku ikut. Sebab aku nampak dia bijak, dia dan sebagainya, aku ikut. Salah ke betul, aku ikut. Sebab aku siapa, dia mufti. Betul ke salah ni? Salah, tak boleh. Hanya Nabi kita boleh buat macam tu. Mengikut orang, hukum asalnya adalah apa? Haram. Kecuali jika datang apa yang abang-abang cakap tadi, darurat kan ni. Apa tak cakap darurat kat sini? Keperluan. Apabila keperluan tu bila? Apabila kita nak lakukan sesuatu, kita sendiri tak mampu untuk cari perkara tersebut. Kita tak ada alatnya. Kita nak tahu tentang hukum sesuatu perkara, kita tak tahu alat dia. Kita bukan pelajar agama, bukan penuntut ilmu. Kita ada bahasa Arab, tak ada nak faham Quran, macam mana nak cari dalil kan? Kita tak tahu. Jadi sama ada kita tak ada alat, ataupun kita ada alat tetapi kita tak ada input, dalil tak sampai pada kita. Macam contoh penuntut ilmu, dia ada alat, dia faham agama, dia faham bahasa, tetapi input mungkin tak ada. Input dari sudut pensyariatan lah, hadis ke, kan? Dia tahu bahasa Arab tetapi dia tak ada hadis, ataupun dia tak ada masa nak cari, nak kaji. Jadi pada waktu tu dia boleh ikut orang yang dah kaji, kerana dia memerlukan perkara tu pada waktu tu, tak boleh nak tangguh lagi. Faham kan? Itu bagi penuntut ilmu. Bagi orang awam, dia memerlukan perkara tu dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk mencari mana yang betul, mana yang salah. Di waktu tu bolehlah dia ikut, tetapi bukan ikut kerana nafsu. Kena ada takwa. Bukan dia bilang dah boleh ikut, dia dah boleh ikut yang paling senang lah, kan? Ikut pandangan yang paling mudah. Ataupun dia tak ikut pandangan yang paling mudah, dia ikut pandangan nafsu lah. Ada ulama dia kata boleh, ada ulama dia kata tak boleh. Tapi aku nak pergi benda kat tempat tu, contoh pergi ke satu tempat tu, ada ulama kata haram, ada ulama kata harus. Boleh kan? Bahkan dia kata sunat. Dan dia ni dia tak ada alat untuk mencari. Orang awam, dia tahu sebenarnya mengikut adalah haram. Mengikut tu sebenarnya adalah haram. Dia sendiri kena cari. Cuma dia perlukan pada waktu tu, dan dia tak ada alat untuk membuat kajian. Maknanya dia perlu ikut. Dia perlu ikut. Kalau tak ikut tak boleh lah, sebab benda ni berlaku. Dia kena ikut kan. Benda haram tadi dia perlu juga buat. Di sini dia kena pilih ke, dia boleh suka-suka ambil. Dia kena pilih benda yang paling tepat dengan apa yang Allah hendak, yang paling tepat dengan dalil. Orang awam kebanyakannya bila dia dah nampak ada dua, dia kata isu khilaf. Jadi dia pun pilih yang paling mudah ataupun yang kena dengan hati dia. Kalau contoh kita kata isu tadi, isu tempat kan,
boleh pergi ke tak boleh pergi, dia tanya nafsu dia, aku nak pergi ke tak nak pergi. Kalau aku nak pergi, dia berkata ada ulama kata boleh kan. Kalau aku tak nak pergi, ada ulama kata haram, dia pun ikut haram. Betul ke macam ni kita sebagai orang awam? Tak betul. Itu yang aku nak sampaikan. Orang awam kena ingat, dia sama macam isu makan babi tak? Makan sekadar kita perlu. Dan nak pergi ke tempat tu perlu ke? Mati ke kita kalau tak pergi? Contoh orang ni, mati ke kita? Sebab ada beberapa cakap darurat kan. Dan darurat kena faham, bila darurat baru kita boleh pilih. Adakah kamu yang nak pergi ke tempat itu darurat bagi kamu? Kalau tak pergi mati. Contoh, adakah kamu yang nak ambil skim ni dan produk ini dan sebagainya, kalau kamu tak ambil mati? Sebab kita bercakap tentang darurat. Darurat ni melibatkan nyawa. Jika tidak melibatkan nyawa, hanya melibatkan kesusahan, ini bukan darurat. Hidup boleh diteruskan walaupun susah. Betul tak? Ini kebanyakan orang awam tak faham. Dia ingat bila ada dua pandangan, dia boleh pilih mana satu ikut dia suka, ataupun pilih yang mana senang. Tidak. Kamu dibenarkan memilih kerana kamu memerlukan. Jika kamu memerlukan, maknanya kalau dia tidak perlu, dia boleh pilih tak? Daripada awal dia kena tinggalkan. Jika ulama bercanggah pendapat, daripada awal dia kena tinggalkan. Kecuali kalau dia tak ambil juga salah satu pandangan, dia mati. Tak pergi ke tempat ni, saya mati. Tak ambil produk ni, saya mati. Baru dia kena pilih yang paling dekat dengan kehendak Allah dan Rasul. Bukan yang paling menguntungkan dia, ataupun bukan yang paling dekat dengan nafsu yang dia kehendaki. Waalaikumsalam. Boleh faham tu kan? Menyentuh isu kita sebagai orang awam. Harap-harap semua faham pesanan ni kan. Yang ini kena ingat betul-betul. Dan setiap kali perkara-perkara khilaf ke yang kita perlukan berlaku depan kita, jangan mudah kita nak cakap ni darurat, jadi ambillah yang kelabu jika tidak ada yang putih. Tidak. Darurat tidak mudah kalau kita nak menentukan kita ni dalam keadaan darurat kan. Sebab Allah akan tanya ni, kenapa kamu buat ni? Dan kita cakap pada ya Allah, aku dalam keadaan darurat. Allah tanya balik, kalau kamu tak ambil, adakah kamu mati? Tak, bukan mudah cakap darurat. Kita dah mempermudahkan perkataan darurat. Tidak. Darurat melibatkan nyawa. Okey. Rasanya itu sudah jelas sebagai muqaddimah. Dan ada isu lain lagi yang puan nak cakap, nak ambil sebagai penjelasan kepada hadis kita. Hadis minggu lepas Nabi Muhammad SAW dalam hadis Umar Abu Bakar itu juga, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepadanya apabila ditanya doa apa yang dia perlu baca dalam sembahyang. Dalam sembahyang dia jelaskan doa dalam sembahyang. Indirectly kita dapat faedah kat situ. Dan Nabi ajar bacaannya apa? Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam mula-mula. Daripada azab neraka jahannam. Yang ni jelas tak perlu tanya kenapa nak perlu minta dijauhkan daripada azab neraka kan? Sebab siapa yang nak masuk azab neraka? Okey. Yang kedua, wa min azabil qabr, dan daripada azab kubur. Yang ni pun jelas, tak perlu kita nak tanya panjang kenapa nak diminta dijauhkan daripada azab kubur. Kerana kebanyakan orang hidupnya di kubur lebih panjang daripada hidupnya di dunia. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW sendiri wafat ketika umurnya 63. Tetapi antara zaman kita dengan zaman dia wafat dah berapa panjang? 1000 tahun lebih. Sebab itulah kita ni jadi orang yang bijak. Jangan hanya kita rangka rancangan untuk hidup, sedangkan hidup kita di alam barzah lebih panjang daripada hidup kita di sini. Kita bimbang hidup kita ni macam mana 20-30 tahun lagi kan. Hidup anak-anak kita 20-30 tahun lagi macam mana, kita bimbang. Sedangkan sepatutnya kita harus menjadikan mereka bimbang tentang hidup mereka selepas 100 tahun lagi. Hidup kita selepas 100 tahun, sebab kita confirm 100 tahun lagi kita tak sampai. Tak ada orang lebih kan 130 tahun kita tak jumpa. Kerana Nabi sendiri pun kata umur umat dia antara 60-70. Umur umat dia sendiri pun dah tunjukkan bukti 63 kan. Jadi kita kalau yang bijak, kita tak rancang untuk dunia ini sahaja, untuk 30 tahun akan datang sahaja. Tak. Kita kalau bijak,
kita rancang 100 tahun lagi kat dalam kubur macam mana. Sebab kehidupan kita di kubur lebih panjang daripada, sedar atau tidak, lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Kalau kita sacrifice alam barzakh kita, kita sacrifice akhirat kita untuk kita lega dan selesa di sini, tak cerdik. Bukan satu, orang panggil langkah yang bijak kan, bukan satu perancangan yang bijak. Sahabat dia pandai, dia rela miskin, dia rela sakit untuk keberjayaan dia di sana. Dan telah terbukti mereka duduk dalam kubur lebih panjang daripada umur mereka yang sebenar. Jadi apa dia kata, untuk sacrifice benda yang temporary untuk dapatkan benda yang permanent. Cuma kita yang tak nampak. Seperti mana Nabi kata, Dajjal fitnah dia turun, orang beriman boleh nampak. Orang yang tidak beriman dan tidak ikhlas, dia tak boleh nampak. Kan? Kerana apa? Kerana banyak barrier seperti hasutan syaitan. Syaitan letak dalam hati kita rasa, aku nak akan benda ni, aku tak boleh lawan, aku tak boleh rasa, oh tak boleh lah nak. Kalau macam orang perempuan kan, Nabi kata duduk kat rumah tempat dia, waqarna fi buyutikum. Kan Nabi kata, Allah kata waqarna fi buyutikunna, kekal kamu di rumah kamu. Tetapi syaitan kata, bila lagi nak keluar, orang nak dekat rumah kan. Mati apa panggil mati? Mati kata lain berjuang. Perempuan tak ada lah berjuang kat rumah sama mati kata kan. Dia panggil apa? Mati kutu. Mati kutu bagus lah, kutu kan benda tak bagus kan. Kutu kan mudah lah, mati kutu bagus. Macam-macam dia punya alasan kan. Sedangkan Nabi kata begitu. Itu sebenarnya perjuangan kita melawan nafsu. Banyak barrier. Dan siapa yang letakkan kita rasa nak tu, rasa suka? Lam nafsu ammarah bisu, nafsu yang menyuruh-nyuruh untuk melakukan kejahatan. Siapa? Syaitan. Kita tak nampak dia, tetapi dia nampak. Tapi dia punya surah sebenarnya lemah. Inna kaidash syaitani dha'if, inna kaidash syaitani dha'if. Allah sebut sesungguhnya muslihat syaitan itu lemah. Lemah dari sudut apa? Dari sudut kita nak menyangkalnya, lemah. Kalaulah kita ikhlas, itu saja yang kita nak. Orang yang ikhlas, dia boleh menolak. Dia ikhlas menolakkan, ya Allah janjikan aku hidup di sini untuk akhirat, untuk buktikan aku boleh kembali ke tempat asal Allah cipta Nabi Adam, iaitu syurga. Allah letak kita sebenarnya untuk kita proof pada Allah that I deserve to be in paradise. Allah create Adam dalam paradise, dalam syurga kan. Adam dikeluarkan atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia proof pada Allah yang dia boleh masuk syurga. Takkanlah dia buat apa untuk hidupkan dalam syurga? Syurga tu tempat nikmat. Maknanya kita ni buat apa sampai kita deserve? Kita dah buat apa sampai kita nak kata kita boleh hidup dalam syurga kan? Sebab tu Allah bagi kita peluang sekarang ni. Aku nak letak kau dalam syurga, tapi satu syarat, kau kena proof pada aku yang kau deserve, engkau berhak dan layak. Hidup kita ni untuk proof pada Allah sahaja yang kita berhak dikembalikan di sana. Betul tak? Allah buat syurga tu memang untuk kita dah, tapi kita kena tunjuklah kita layak duduk kat sana. Inilah peluangnya, satu-satu peluangnya. Dan orang yang ikhlas nak menolak godaan-godaan syaitan ni mudah saja. Sebab jika dia ikhlas, kerana syaitan apabila dia dihalau keluar oleh Allah, apa syaitan kata? Syaitan kata, anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia tak kata, ya Allah aku minta ampun. Jahat syaitan ni. Patut dia boleh kata, ya Allah aku minta ampun kan, aku tak ikut suruhan, sekarang aku sujud pada Adam. Tak, dia takabur, dia tak nak sujud. Dia kata, ya Allah, masukkan neraka lah. Yang penting bagi aku peluang sehingga yaumi yub'atsun, sehingga hari kiamat mereka dibangkitkan. Takabur dia boleh saja minta ampun dengan Allah, dan dia tahu Allah ni Maha Pengampun. Adam buat salah kan lepas tu. Tapi apa Adam buat lepas tu? Adam minta ampun kan? Adam minta ampun dan Allah ampun kan? Allah nak suruh Adam, kau proof yang kau boleh obey my instruction. Nampak tak? Kita sebenarnya hidup kita ni telah dikelilingi oleh syaitan yang hidup kita perlu kejar tu, perlu kejar ni. Sebenarnya hidup kita yang asal adalah untuk proof, itu misi kita. Seperti mana Adam dihantar di sini untuk proof pada Allah yang kita berhak kembali ke syurga itu. Tetapi telah dipesongkan. Yang ramai manusia tidak sedar. Ada
Ada yang dah habis nyawa, tidak sedar lagi misi utama dia. Dia duduk mengejar itu, mengejar ini, seperti mana orang kafir itu dan ini, pergi ke kiri dan ke kanan. Sedangkan jalan dia yang betul adalah untuk dia tunjuk pada Allah yang dia berhak masuk ke syurga. Ini satu-satunya peluang. Kau cakap ni umur kita sentiasa bergerak. Jadi kita rasa susah tu, kita kena tanya diri kita. Kalau susah nak lawan dengan nafsu kan, kena tanya diri kita, aku tak ikhlas lah kalau macam tu. Sebab syaitan sendiri berjanji dengan Allah, dan Allah berikan perjanjian itu. Allah benarkan, Allah grant his wish. Allah kata apa? Allah kata, boleh syaitan nak ni, anzirni ila yaumi yub'atsun la udillannahum ajma'in. Aku akan pasti. Dia gunakan stres la ni, stres yang sebelah depan, bagi sebelah depan prefix lanna, apa dipanggil? Yang last sekali, yang sebelah belakang tu stres juga, nak streskan lagi, nak streskan lagi. Dia, aku akan sesatkan, tu maknanya aku pasti akan sesatkan mereka ajma'in, semua. Dia berjanji dengan Allah, anak Adam satu orang pun dia tak akan lepas. Dia akan buat apa? Sesatkan mereka semua. Dia akan tunjukkan jalan yang salah. Mati kau tengok ramai orang tak sedar, sampai nak habis umur pun tak sedar lagi misi dia yang utama apa. Kan? Dia rasa susah-susah. Orang yang rasa susah dan tak sanggup menerima kesusahan tersebut, dia tak kenal apa itu syurga. Dia tak kenal apa itu syurga. Kan? Dia tak kenal yang kenapa syaitan tak nak sangat kita masuk syurga ni. Dia tak kenal. Kalau dia rasa tak boleh, takkan macam ni, macam mana nak hidup. Susahlah kita. Orang lain semua elok, takkan kita susah. Orang lain semua naik kereta, takkan kita naik motor. Orang ni tak kenal syurga. Tak kisah nak naik kereta, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita benda yang halal untuk kita capai apa yang kita nak, tak apa. Tapi jika perlu, apa yang nak sampai kepada apa yang kita nak, perlu melibatkan yang haram, jangan sacrifice akhirat anda. Ini temporary sahaja, tetapi di sana permanent. Kan? Ada orang dia tak kisah lah, tak apalah, ini nak kaya sekali je, peluang sekali, kalau dah hilang. Kan? Tidak, tak betul tu. Jangan kita macam tu, jangan kita ajar anak-anak kita macam tu. Yang kau cakap tadi, itu kita kena ajar misi utama kita di sini untuk buktikan yang kita boleh kembali ke sana. Jadi kalau rasa susah, lebih-lebih lagi perempuan, kan? Rasa susah nak taat pada Allah dengan apa yang disuruh, sebab ternampak orang lain duk buat dan orang lain menganggap itu yang betul. Bahkan ustaz sahaja itu yang betul, itu tak ada masalah padanya. Tak pelik yang kita cakap tadi, dah ajar. Kita tak boleh mereka, mungkin mereka pun tak tahu. Ilmu ni Allah bagi ketika orang itu bertakwa, ala hasabit taqwa, maknanya bergantung kepada kadar ketakwaan dia. Dia bertakwa, takut kepada Allah, Allah bagi dia ilmu. Kita tak blame dia kalau dia tak ada ilmu, sebab Allah cakap macam tu, kan? Jadi kita kena tanya diri kita, adakah aku ikhlas nakkan apa aku di dunia ni sebenarnya? Sebab syaitan janji dengan Allah, mereka akan sesatkan semua, dia akan sesatkan semua, illa, syaitan sendiri kata, kecuali. Syaitan bersyarat dengan Allah pula, pandai syaitan, bagus juga dalam bab ni. Dia kata kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba kamu ya Allah yang ikhlas. Maknanya kalau kita ikhlas, syaitan tak kacau langsung kita. Kita pula orang suruh keluar, tak nak lah keluar, tak sedap, keluar rasa tak sedap pula. Contoh, kan? Orang buat benda lain, dia orang enjoy, dan kita nampak benda ni tak betul, ini tak betul. Kita rasa tak suka kalau kita buat. Orang nampak kita sedihnya, dia ni tak bermasyarakat, duduk sorang-sorang kat rumah. Sebenarnya kita happy kerana kita mentaati Allah. Aku kesiankan tengok kamu semua, kamu enjoy dengan benda macam ni. Kita sepatutnya ikhlas baru kita rasa benda itu kemanisan iman. Tapi kalau kita rasa mentaati Allah tu, kita rasa tak sedap hati, tak sedap badan, mati tu mati ni, kan? Itu hati-hati, indikator yang kita masih lagi bukan di atas jalan yang betul, kerana syaitan masih mengacau kita. Dan dia janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia tak kacau orang yang ikhlas. Faham kat situ? Itu maksud ayat ni, semua orang baca. Kita buka kelas tafsir ke video tafsir, semua orang baca, kan? Tetapi ada kali syarah macam ni. Itu makna kita kena hidup mata, telinga, hati.
tadabbur. Allah dah ceritakan semua benda dalam Al-Quran. Kita kena tadabbur, faham, perhati, bagi. Jadi itulah antara deception yang berlaku pada zaman sekarang, dan sebenarnya jalan yang kita perlu ambil. Cuma tadi nak cerita tentang apa kita tadi? Kan, fitnah, mati dan hidup. Yang ketiga fitnah mati dan hidup. Kubur tu dah cerita tadi. Kenapa? Kerana hidup kita di kubur sebenarnya lebih panjang daripada hidup kita di sini, sedar ataupun tidak. Perjalanan kita di sana sedar ataupun tidak. Jadi kita pergi nombor 3, Nabi ajar kepada Abu Bakar daripada mahya wal mamat, daripada fitnah mahya wal mamat. Ini yang kau nak jelaskan, sebab kau tak jelaskan minggu lepas. Daripada fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan macam mana? Faham tak fitnah dulu kan? Minggu lepas kita cakap, kita jelaskan definisi kezaliman kan? Dia menambah kefahaman kita bila kita syarahkan tentang definisi. Sekarang nak cerita tentang fitnah kehidupan. Kita macam bila dengar fitnah, familiar buat ni, aku dah tahu makna fitnah kan. Sebenarnya kita kena cek satu, betul kita faham makna fitnah. Apa makna fitnah? Dugaan, ujian. Dugaan, ujian, betul kau cakap macam tu. Sebab ada orang kata fitnah ni, kebanyakan orang kan kata apa? Fitnah lebih baik, lebih apa ni, lebih teruk daripada membunuh. Fitnah lebih teruk daripada membunuh kan. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Si hafal lagi dalil. Ayat Quran yang tak hafal, dia tak hafal. Fitnah ni sebenarnya apa? Bukan tuduhan. Bila orang tuduh kita je, kita kata al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Bahasa Melayu, fitnah membawa makna tuduhan. Tetapi ingat Allah tak bercakap dalam Quran dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab, fitnah macam apa cakap tadi? Ujian. Wa nabluwakum bil khairi wasyarri bisyarri wal khairi fitnah. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya. Dan kami menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan. Allah kata kami menguji kamu kan dengan kejahatan, iaitu kita boleh faham. Allah uji dengan sakit, dengan musibah, kita boleh faham. Tapi Allah sebut pada waktu yang sama dan kebaikan. Bisyarri wal khair. Nabluwakum bisyarri wal khair. Kami menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan. Ingat Allah bagi nikmat, Allah bagi duit, Allah bagi harta benda kan, Allah bagi kereta, anak-anak dan sebagainya. Ingat Allah bagi nabluwakum, Allah kata surah Al-Anbiya. Kami menguji kamu dengan memberi kebaikan dan juga kejahatan. Kita jangan tertipu. Kita ingat bila Allah bagi sakit je, kesiannya ni diuji ya, sabarlah atas ujian ni. Tapi kita tak pernah cakap pada orang yang mendapat kebaikan, kamu sedang diuji. Kita tak pernah cakap pada orang, betul tak? Kesiannya mamak ni kaya, dia diuji. Kesiannya mamak ni orang anak ramai, diuji. Tak ada. Semua orang anggap itu semua nikmat. Bahkan kita kalau diberikan perkara tersebut, kita Allah, Alhamdulillah kan? Semua sebut Alhamdulillah. Betul tak? Betul tak? Itu masalah bila orang baca Quran tak tadabbur. Masalah bila orang tak baca Quran langsung. Mana dia nak tahu? Mana dapat ilmu? Hati-hati kalau dapat sebenarnya benda tu jadi nikmat bila mendekatkan kita lagi kepada Allah. Dia akan menjadi ujian sekiranya menjauhkan kita dan melekakan kita daripada mengingati Allah. Dulu kita ada masa untuk solat, untuk apa, untuk zikir, mengingat Allah, untuk istighfar contoh. Tapi sekarang banyak sangat benda yang kita tadbir, tak ada dah masa. Adakah itu nikmat? Tidak. Allah dah kata dah. Lepas tu dalam ayat tu Allah kata wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Allah sebut kataan menjelaskan lagi makna fitnah tu apa? Sebagai fitnah. Kami menguji mereka dengan kebaikan dan kejahatan sebagai fitnah. Ini sebagai ujian, sebagai dugaan. Dah jelas dah makna fitnah tu apa, yang telah difahami oleh, dia telah disalah faham oleh orang Melayu. Jelas kan? Makna fitnah ni ujian, bukan tuduhan. Tuduhan dalam bahasa Arab tuhmah. Betul. Yang ibu nak cakap ni, kau nak kritik siapa? Para ustaz yang mengajar orang awam. Sebab kalau ustaz tak ajar, orang awam boleh sebut tadi al-fitnah tasyaddu minal qatl, fitnah lebih jahat daripada membunuh. Kalau orang ustaz tak ajar, orang awam boleh faham? Boleh tahu? Tak. Maknanya mereka tahu sampai boleh sebut benda tu, mereka belajar daripada siapa? Ustaz. Maknanya ustaz yang kita tengok tu bukan
bukan sebenarnya ustaz. Kita dah anggap dia ustaz. Inilah yang dikatakan fitnah dan dajjal, deception. Dia mengaburi mata orang. Perkara yang salah telah dikaburkan, disaluti dengan kecantikan, kebaikan, kemurnian akhlak, sehingga mengaburi mata orang yang dia ni adalah ustaz, sebenarnya dia bukan. Faham kan? Ini zamannya dah ramai orang macam tu. Dia tak ada ilmu. Kalau orang yang beriman, dia ada ilmu, dia tengok Allahu Akbar, banyaknya dia ni salah, tapi dia tak boleh nak cakap kerana dia person ni, okey, ikon ni telah dianggap oleh masyarakat sebagai orang hebat. Sebab mereka boleh tilik dengan pakaian. Orang awam dia tak boleh tilik dengan ilmu. Dia tilik dengan akhlaknya, cara bertuturnya lemah lembut. Oi, akhlak banyak, dia ni akhlak tinggi, berakhlak Nabi. Contoh kan. Tetapi orang yang berilmu dan beriman, dia nampak siapa dajjal, siapa bukan. Kan? Siapa ustaz dan siapa dajjal. Hati-hati, bahaya tu. Hanya ilmu boleh menyelamatkan kita. Kita datang ni bukan nak jadi alim. Kita takkan dapat jadi alim sekali seminggu datang. Kita hanya nak mengangkat kejahilan daripada diri kita. Tak nak jadi dalam vlog kambing-kambing yang mengikut-ngikut orang ni semua. Mereka ni dikawal oleh orang tu. Orang tu nak cakap apa, beres. Kita jadi mengikut. Nak kita jadi macam tu? Tak nak. Macam mana kita nak lepaskan daripada rantai tu? Nak lepaskan diri daripada rantai tu? Ilmu. Itu sebab kita cari ilmu. Kalau tak, jadi macam orang biasa lah kita. Kan? Ingat tu, kita tak boleh ikut orang. Jadinya fitnah tu dah tahu mana? Ujian dan dugaan. Fitnatil mahya. Mahya maknanya kehidupan. Apa dia fitnah kehidupan? Fitnah kehidupan adalah, secara ringkas kita sebut, sebab kita sebut sejak kita macam contoh, kita ambil feel dia. Lepas bawah pada feel ada benda lah kan. Bahasa Inggeris panggil feel. Bawah pada feel tu apa? Kalau contoh macam cakap kenderaan, bawah kenderaan ada bas, lori, kereta, motor kan. Jadi di sini untuk mensyarahkan makna fitnah dunia, ulama kata dalam mensyarahkan makna dunia tu, fitnah dunia, mereka membahagikan fitnah. Dia kata fitnah dunia macam field. Bawah dia ada cabangan-cabangan dia lah, cabang-cabang dia. Cabang dia yang paling besar dan utama, secara simpelnya mereka putuskan, mereka simpulkan ada dua. Apa dia? Happy and sad. Ini fitnah ni, nak cakap tentang fitnah. Nak cakap tentang dugaan. Harta tu sub cabang. Dia gini, cabang dia ada dua. Sebab tak mungkin lah kan, tak mungkin ada dua harta kemudian apa satu lagi, takkan fikir sangat kan. Jadi dua ni cabang yang besar, yang mana menyebabkan fitnah-fitnah lain berlaku, termasuk harta dan sebagainya. Apa? Satu ialah syahwat. Makna syahwat kita syarahkan pula, jangan kita terus faham kan, sebut syahwat terus faham, tidak. Yang ini macam kat syahwat. Nombor dua, syubhah. Syahwat dan syubhah. Dua ini yang menyebabkan, kerana wujudnya dua ini telah menyebabkan manusia diduga dalam kehidupan dia. Dugaan manusia yang berlaku pada manusia dalam kehidupan adalah disebabkan oleh dua perkara ini. Satunya syubhah, satunya syahwat. Berat buku ni. Satu syubhah, satu syahwat. Betul tak? Kita syarah dulu. Jangan terus faham. Tadi terus cakap syahwat terus faham. Syahwat di sini ulama kata, yang faham tadi apa benda dia? Satu je lah kalau syahwat kan. Kalau cari dalam kamu dia bagus, dia jumpa syahwat satu benda je. Kalau buka kamu dia berkaitan syahwat, satu benda je. Sebenarnya syahwat yang dimaksudkan di bahasa Arab, ingat syahwat bahasa Melayu pun ada, bukan itu yang kita maksudkan. Sama macam fitnah bahasa Melayu ada, bukan itu kita maksudkan. Kita cakap bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Syahwat dimaksudkan ialah iradah. Iradah maksudnya
keinginan, kehendak. Betul tak? Ujian yang datang kepada kita sebenarnya disebabkan oleh keinginan kita. Inilah yang dipanggil nafsu. Nafsu. Kerana nafsu. Kalau Allah tak letak nafsu pada manusia, tak ada lah. Mudah lah jadi malaikat adik. Kan? Tapi kerana nak menguji, Allah letak nafsu pada manusia, keinginan. Dan nafsu ada banyak peringkat. Ada nafsu ammarah bisu, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu Nafsu serakah. maknanya ada nafsu lawamah. Yang utama ulama pecahkan kepada tiga. Yang ni semua Allah sebut dalam Al-Quran. Ada ulama pecahkan lagi kepada 7, tapi kita ambil yang 3 saja. Nafsu ni kerana dia menyebabkan iradah ni, syahwat ni yang menyebabkan kita diduga. Dunia terjadi dugaan pada kita. Aku nak ni, aku nak tu, aku nak keluar rumah, tapi Allah kata tak boleh. Ini dah menjadi ujian bagi aku ni. Betul tak? Dugaan bagi aku sebab apa? Sebab nafsu dia. Tetapi nafsu boleh dididik ke tidak? Boleh. Sebab itulah ulama kata berbeza-beza nafsu kita. Dia nafsu ni seperti budak kecil. Macam mana budak kecil? Marah? Jangan dilayan. Budak kecil macam mana? Nabi Muhammad SAW dia nak pandai bahasa Arab, nak jadi eloquent bahasa Arab kan. Mak dihantar kepada siapa? Pada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad duduk kat mana? Padang pasir. Selama berapa tahun? Selama berapa tahun untuk dia dapat bahasa Arab ni? Supaya dia tak tersasul bila bercakap bahasa Arab. Orang Arab sendiri tersasul, tak tahu salah betul bahasa Arab ni. 5 tahun. Berapa tahun? Takkan kita tak tahu lagi tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Kita kata kita sayang Nabi. Kita berkasidah sana sini kan. Kata sayang Nabi, maulid Nabi tu rambut. Apa yang lepas tu je? Akak mungkin tahu. Akak boleh jawab. Masya Allah. 4 tahun dia berjauhan dengan ibu dia selama 4 tahun daripada umur 1 tahun ni. Bukan kita kata 4 tahun nanti bila kamu dah umur 12 tahun pergi belajar lah pasal ada. Tak. Nabi Muhammad SAW berjauhan daripada ibunya daripada umur 1 tahun hingga 4, hidup bersama Bani Sa'ad, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun? 4 tahun untuk dia eloquent dalam bahasa Arab. Mereka memang hantar ni boarding school bagi dia orang. Orang yang kaya, hartawan dan bangsawan akan hantar anak. Tak ada isu dia ni tak jaga anak, tak ada. Itulah kalau jaga anak kena hantar. Faham tak kan? Kita lain dah kita. Kita tak kisah lah dapat ilmu, tak dapat ilmu anak kita. Yang penting tak apa, aku nak contoh macam-macam lah. Kita korang bagi contoh. Maknanya Nabi Muhammad SAW tak dapat bermanja dengan ibunya selama 4 tahun. Belajar bahasa sangat hebat. Imam Syafi'i. Pengajian dia sama macam Nabi. Masa dia kecil dia dihantar ke kabilah dulu untuk ambil bahasa Arab. Tu macam budak. Sekiranya kamu lepaskan susu daripada dia akan berhenti menyusu. Tetapi kalau kamu teruskan memberi susu seperti yang dia hendak, sebab budak kalau kita lepaskan dia nangis tak? Nangis, meraung, melawan macam-macam kan? Tapi kalau kita lepaskan, lama-lama dia lepas, dia tak minta dah susu, tak nak dah susu. Tetapi kalau kita ikutkan hati dia, ikutkan nafsu dia, sampai bila-bila dia hendak nafsu manusia seperti budak. Apabila diberi apa yang ni, dia akan membesar dengan perkara yang diberi itu, akan membesar dengan menghisap susu. Tapi kalau dia kecil, kamu putuskan, dia membesar tak minta dah nak susu. Sama juga nafsu. Nafsu dia akan minta nak. Dia akan melawan, kata aku nakkan benda ni, aku nak benda ni. Tapi kalau kita sekat, kita ajar, kita paksa lawan, lama-lama dia tak nak. Sebab dia tahu dia tak perlukan. Dia tak perlukan macam budak. Kenapa dia tak nak? Dia tahu dia tak perlukan ada makanan lain. Kan? Nafsu sama. Kita rasa sebab syaitan. Tapi bila kita ikhlas melawan nafsu, nafsu tu akan naik level dia. Daripada nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah Allah sebut dalam Quran.
Umar ubarri'u nafsi, Nabi Yusuf kata, aku tidaklah mengatakan diri aku ni innocent, tak berdosa. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu la'ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu bukan makna nafsu marah, Maksud ammarah ni maknanya banyak menyuruh. Ammar ni maksudnya banyak menyuruh. Dajjal banyak menipu kan. Kadzab, ammar maksud dia apa? Suruh. Banyak menyuruh. Disuruh apa? Kalau disuruh buat baik tak apa, tapi baca betul-betul ayat tu, la ammaratun bisu, dengan kejahatan. Nafsu banyak menyuruh dengan kejahatan. Syaitan tiup, syaitan bisik, nafsu pun suruh kita. Keluarlah, enjoy lah, bila lagi, hidup sekali, kan? Inilah peluangnya. Betul tak? Orang lain semua enjoy, takkan kau nak habiskan masa tua kat sini je. Siapa yang cakap tu? Bukan syaitan kita lah. Mengaku itu syaitan lah. Faham tak tu? Betul tak ada bisikan tu? Dan kita expect Nabi dah ajar kita. Tetapi kita ikut ke tak? Sebab dia macam budak. Kita ikut ke tak? Kalau kita ikut habis Kalau budak kecil kita ikut umur 10 tahun pergi sekolah bawa susu lagi, nak macam tu? Tak nak kita. Kan? Kita bersyukur mak ayah kita dulu hentikan. Kalau tak, kita sampai besar ni lagi. Jadi sama juga nafsu kita kena tahan dia. Bila kita tahan mula-mula sahaja kita rasa berat. Lepas pada tu nafsu akan terdidik, dia naik satu level. Daripada ammarah bisu, banyak menyuruh melakukan kejahatan. Bila kita dah tahan, nafsu tak akan upgrade diri dia. Macam budak akan upgrade diri dia daripada minum susu kepada makan benda lain. Kan? Dia akan upgrade. Kita yang tak didik nafsu kita. Dia akan upgrade masuk kepada nafsul lawamah. Allah sebut dalam Quran. Nafsul lawamah. Tadi banyak menyuruh kejahatan kan? Tetapi dia suruh kita tak layan, dia suruh kita tak layan, dia suruh kita tak layan. Dia pun boring juga. Nak suruh, dia akan pergi ke level yang kedua, nafsul lawamah. Yang suruh buat jahat tu, hati-hati dia, sebab dia mungkin tak ikhlas lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Susah nak dapat level ikhlas ni, susah. Yang cakap nafsu dia tu, dia tak salahkan nafsu kerana nafsu ni banyak menyuruh kepada kejahatan. Siapa? Nabi. Nabi mana? Nabi Yusuf. Allah sebut dalam Quran tu. Dia sendiri kata nafsu dia nafsu lawamah, nafsu ammarah bisu. Dia tak menyucikan diri dia kata, kerana aku ada nafsu dan nafsu banyak menyuruh dalam kejahatan. Tapi kalau kita tahan, dia naik level. Macam budak berhenti, menyusun naik level pada level nafsul lawamah. Apa maksud nafsul lawamah? Nafsu yang lawam. Tadi ammar menyuruh. Lawam dia agak-agak tahu? Baik, bukan. Nafsul lawamah memberi makna, lawam ni memberi makna banyak, atas neraca yang sama, banyak banyak menyalahkan. Laum memberi makna aku menyalahkan kamu. Al-laum, la talumuni. Syaitan kata kan, syaitan kata jangan kamu salahkan aku. Syaitan akan diberi oleh Allah peluang untuk bercakap membela dirinya di akhirat kelak. Sebab kita tadi kakak-kakak salahkan syaitan kan. Ikut tanya tadi kan, siapa jaga tu? Kakak-kakak jaga? Syaitan. Ramai orang salahkan syaitan. Dan Allah Maha Adil, dia akan bagi peluang untuk syaitan bercakap. Manusia semua salahkan kau. Syaitan kata pada waktu Allah beri peluang tu, syaitan kata la talumuni, jangan kamu menyalahkan aku. Maknanya perkataan lawam ni, lawam, faham? Lawam ni banyak menyalahkan. Banyak menyalahkan. Nafsu kita akan naik kepada level yang kedua, iaitu nafsu yang banyak menyalahkan. Banyak menyalahkan apa pula ni? Banyak menyalahkan diri kita. Kenapa kamu buat benda ni? Kita akan rasa banyak, kita tersalah buat benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kita akan rasa bersalah. Itu maksud nafsul lawamah. Allah, kenapa aku buat benda ni? Allah, aku boleh buat lebih baik pada ni. Allah, kenapa aku terikut ni? Kan? Kenapa aku tak boleh nampak benda ni? Kenapa aku ikut kawan-kawan aku cakap ni? Bila kita terjatuh saja buat benda yang haram, kita rasa menyesal. Nafsu macam tu, alhamdulillah. Kalau kita ada nafsu macam tu, alhamdulillah. Tapi kalau kita buat benda salah, kita rasa bangga. Kita letak dalam Facebook, kita letak dalam Instagram,
Kita buat benda salah. Semalam kita buat benda salah, bercampur pergaulan dan sebagainya. Tapi kita letak dalam, kita tak cakap kita bangga. I'm proud of it. Kita tak cakap, tapi kalau kita letak dalam Instagram, maknanya kita proud ke tak tu? Kita tak rasa bersalah. Kalau kita rasa bersalah, kita tak nak orang tahu benda yang kita buat tu, kesalahan yang kita buat. Kita akan, this is between me and Allah. Aku tak nak orang tahu, aku nak minta ampun dengan Allah. Aku tak proud, I'm not proud of it. Aku dah buat tapi aku rasa bersalah. Tak nak orang tahu. Once kita dah letak, walaupun kita tak sebut dengan mulut kita, lisanul hal dipanggil. Kita ada lisan, satu lisan ni, lidah kita boleh sebut kan. Tapi kita ada lisan satu lagi yang kita tak nampak, iaitu lisanul hal. Perbuatan kita boleh, dia adalah lebih baligh, lebih fasih daripada lisan kita ni. Kita contoh kita cakap, kita sayang, kita cakap dengan mulut kita sayang Nabi kan. Tetapi sambil-sambil duk cakap sayang Nabi itu, sunnah Nabi kita tinggal, sembahyang kita tak pergi. Betul tak? Mana satu yang lebih fasih? Adakah kita, kalau kita dengar, kita nak percaya pada lisan mulut dia kata sayang Nabi, ataupun kita nak percaya dia ni tak cinta pada Nabi ni, solat tak buat apa tak buat? Mana satu kita nak percaya? Confirm kita percaya pada lisanul hal kan. Contoh mudah lagi, ada orang datang pada rumah kita tengah malam, dia berketuk pintu, kita buka. Dia pegang besi kan, pegang besi, kita buka. Dia berkata, maaf cik, saya masuk ni nak baiki elektrik rosak pukul 12 malam, pegang besi dengan topeng kan, maaf cik dengan topeng, bertopeng, pegang batang besi kan, pegang barang, saya masuk nak baiki ni cik, elektrik rosak rumah cik ni, saya kena bagi main, ada main switch kat sana. Kita nak bagi masuk ke tak? Kita, dia cakap, mulut dia cakap elektrik, kita nak bagi masuk tak? Dia tak cakap saya pencuri, saya perompak, dia cakap tak cakap. Tapi kita orang bijak, ini semua pencuri. Kau cakap lah kau doktor ke kan, kau cakap lah kau electrician ke, engkau pencuri. Itu lisanul hal, itu lisanul hal. Maknanya mana satu lebih fasih, lisanul hal ke lisan ni? Lisan hal kita, hati-hati. Kita cakap kita orang Islam, kita apa, tapi semua orang Islam buat, kita tak buat. Kita cakap kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah suruh kita payah nak buat, Allah larang kita mudah nak buat. Kan? Bukan, lisanul hal kita lebih fasih daripada lisan mulut kita. Kita tak cakap kita proud, tetapi kita pergi letak dalam Facebook, kita pergi letak dalam Instagram, kita cerita pada orang, kita buat gini, kita ajak pula orang, jomlah kita sama-sama buat sekali lagi macam tu. Kita tak cakap kita proud, tetapi lisanul hal kita lebih pada proud lagi lah. Kan? Lebih pada bangga lagi lah. Hati-hati, lisanul hal orang tak nampak, kita tak sedar, tetapi sebenarnya orang nampak kita lebih fasih daripada lisan kita yang sebenar. Kita letak dalam Facebook tu, itu menjelaskan segalanya, tidak perlu kita syarah lagi. Gambar menjelaskan segalanya bagi orang yang menggunakan kan. Jadi kalau kita ada nafsu lawam, nafsu yang dah dinaikkan levelnya kepada nafsu yang banyak menyalahkan, bukan salahkan orang lain, salahkan diri kita, kenapa aku buat macam ni kan. Kita akan tak buat, kita tak berbangga dengan dosa yang telah kita lakukan, kita tak cerita pada orang, kita bertekad dalam hati, lepas ni aku tak nak buat lagi, lepas ni aku nak buat lebih baik, lepas ni aku nak usaha yang terbaik. Bukan nak tunjuk pada orang, aku nak usaha between me and Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nafsu apa tu? Lawam. Kita tanya diri kita, bukan ikhwan tanya kita kat mana sekarang ni, bukan untuk dijawab soalan tersebut, tetapi untuk diri kita sendiri, aku kat mana? Ammarah bisu ke lawamah lah. Pernah ke kita tahan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak apalah, aku letih ke, aku susah ke, orang kata aku macam-macam, orang kutuk aku, tak bermasyarakat ke apa ke. Pernah ke kita sanggup, kita kata ya Allah, tak apalah orang kata aku macam-macam, orang kata aku tak cerdik kerana aku membiarkan perempuan ni berlalu, tetapi kerana Engkau ya Allah, asalkan Engkau tidak marah, aku sanggup. Pernah kita macam tu? Kita tanya diri kita lah kan, tanya diri kita, bukan untuk dijawab, bukan untuk menjawab pada orang lain, bukan untuk scan orang lain, diri kita sendiri.
Okey, dia akan naik kepada level yang kedua. Level yang ketiga, Mutmainah. nafsul mutmainnah. Maknanya level kedua ni dia masih lagi buat salah. Masih lagi dia nak lawan, tapi masih lagi ada terikut. Tetapi dia bangga ke tak dengan perbuatan dia? Tidak berbangga. Dia tak letak dalam Facebook dan Instagram, tak bangga, tak nak orang tahu. Aku malu benda ni. Aku malu orang nampak aku kat tempat ni. Kan? Jadi bila dia dah sampai ke level tu, dia didik lagi diri dia, dia kurangkan kesalahan dia, dia lawan lagi nafsu dia akan sampai nafsu dia akan naik lagi level. Benda ni automatik, tak ada kena install, download kemudian install, tak ada. Automatik nafsu tu akan upgrade ke level seterusnya, iaitu nafsul mutmainnah. Allah sebut dalam Quran kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu, jiwa yang tenang, mutmainnah tu tenang. Dia dah tenang lah hati dia. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala suruh aku buat ni, beres, aku buat. Tak ada rasa nak melawan, tak ada rasa tengok orang lain, tak ada rasa oi sedapnya orang enjoy, kenapa aku tak belanja? Dia tak ada rasa tu. Dia rasa kesian pula orang lain. Allah Akbar, aku dulu di situ. Dia rasa kesian, dia bukan rasa tinggi dia pada orang lain, tak. Dia tak rasa, oh tengoklah tu, orang-orang ni jahil semuanya. Dia tak ada macam tu. Dia akan rasa kesiannya Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi mereka ni hidayah. Dia akan bersyukur. Alhamdulillah Allah buat aku tak rasa apa-apa dah, tak rasa dah berkehendak kepada benda yang haram. Alhamdulillah. Dan aku kesian pada mereka semua. Kan? Bersyukur kerana Allah jadi aku macam ni. Setelah dulu aku pun sama macam mereka. Itu baru nafsul mutmainnah lah. Dia dah tenang sekarang. Dia tengok orang buat benda-benda ni, dia rasa Alhamdulillah, aku tak diuji dengan ujian tersebut lagi. Aku tak ada rasa berat untuk buat apa yang Allah suruh. Allah suruh duduk kat rumah, beres duduk kat rumah. Banyak lagi benda yang halal boleh buat kat rumah. Macam-macam resipi kita boleh cuba, kan, yang kita tak pernah dengar lagi. Resipi tu, resipi ni, benda halal banyak sebenarnya. Tapi syaitan akan mengarah kita untuk melakukan benda yang haram. Walaupun benda halal, kalau kita nak kira, tak boleh kira. Sama seperti Nabi Adam AS, Allah masukkan di dalam syurga. Syurga ni kita tahu keluar mana? Seluas langit dan bumi, satu syurga. Ada orang dapat 2 syurga, ada orang dapat banyak syurga. Sebab Allah kata ada orang dia dapat jannatan. Allah sebut jannatan. Jannatan maknanya apa? 2 syurga. Itu syurga seluas langit dan bumi. Langit dan bumi ni, raja atas dunia ni tak pernah memiliki. Raja paling hebat, paling kaya pun, Fir'aun tak pernah. Fir'aun kan kita kata, dia kat Mesir je. Boleh jadi dia tak tahu pun ada salji kat sebelah sana. Betul tak? Raja paling hebat, paling kaya, paling banyak emas di dunia pun mereka tak pernah lagi menikmati langit dan bumi. Kita cukuplah ya Allah, satu syurga, langit dan bumi. Dan to be changed, kan? Too good, terlampau. Panggil terlampau, bukan so good, terlampau bagus, terlampau nikmat. Jangan tukar ya Allah, cukup dah ni. Tak pernah lagi orang buat. Kita terkejut, manusia ke apa? Sebab manusia kalau bagi iPhone 8, ada iPhone 8, tak ada? iPhone 7 ni. Bagi iPhone 7 ke bagi iPhone yang terbaik iPhone 10, dia nak iPhone 10 Plus. Kan? Bagi iPhone 10 Plus, dia nak iPhone 11. Tak ada bagi iPhone 11, ada kan? Nak iPhone 11. Bagi iPhone 11, ada lagi ke nak? iPhone 12 dah keluar. Siap tanya dia dah keluar. Dia nak pula yang baru. Ini sebenarnya tabiat manusia kan, nature manusia. Tetapi once dah masuk dalam syurga, bayangkan betapa syurga tu Allah buat. Once dia masuk dalam syurga, tak perlu dah, tak ada aku nak tambah dah. This is the best. Tak perlu. Dia hidup di dunia ni, seumur hidup dia, orang panggil azab saja. Seumur hidup dia kesusahan saja. Teruk ujian yang Allah bagi. Sekali Allah celup dalam syurga, Allah tanya dia, pernah ke kalau lalui kesusahan? Dia kata, ya Allah, tak pernah je aku lalui. Padahal Allah sekali celup dalam syurga, dia lupa habis kesusahan dia. Sebab tu kata, jangan kita sacrifice akhirat kita kerana nak mencari habuan Jangan tak cerdik orang macam tu. Biarlah kita jadi orang yang tadi hidup dia tu dihina oleh orang, dikata orang tak pandai.
sebenarnya dia pandai, dia bijaksana. Kamu yang rasa kamu pandai, kamu hanya perasan pandai. Nanti di sana Allah tunjuk siapa pandai, siapa tidak. Kan, kita nampak orang yang berbasikal, kita jangan sabar. Yang kata ni, dulu tak nak belajar dia ni. Kan? Sekarang duk minta duit orang lah. Tak, jangan. Mungkin dia lebih pandai daripada kamu. Dia mungkin peluang yang datang di hadapan dia untuk jadi kaya tu banyak, tapi dia tak nak. Kerana benda ni bercanggah dengan agama, kena benar ni, Allah tak nak macam tu, macam ni. Boleh jadi, hati-hati. Mungkin dia lebih bijak daripada kamu. Kamu tak kisah, kamu kata kamu darurat. Mudah sangat cakap darurat. Kena fahami makna darurat apabila melibatkannya. Kalau ada orang tak ambil skim ni, tak ambil produk ni, dan dia boleh hidup sampai habis nyawa dah. Bukan dia mati sebab tak ada skim, sebab habis nyawa. Kan? Dia boleh hidup katanya. Apa hujah kita di hadapan Allah? At least kalau nak buat sesuatu, sediakan hujah. Bukan between me and you. No. The hujah is not for me. The hujah is for yourself and Allah. At least nak buat sesuatu, jangan kata ulama dia kata boleh, jangan. At least provide your hujah untuk kamu cakap pada Allah. Allah tak terima kalau kita kata ulama dia cakap macam ni. Sebab Allah boleh kata ada ulama yang lain kata tak boleh. Kenapa kamu buat? Ulama ni ada paksa kamu letak pistol, kena ikut pandangan aku. Ada? Tak ada. Sebab kamu kata darurat, kena pistol letak kat sini. Ada tak ikut mati, betul tak? Ada tak ikut mati tu makna darurat. Kalau betul kalimah darurat tu ada, barulah Allah tak angkat kes tersebut. Hati-hati dah, faham dah kan sekarang makna darurat kan? Jangan mudah kita sebut macam orang lain semua. Mudah nak sebut keadaan darurat. Dan kita tak salahkan mereka kerana ada deception yang mereka mungkin terlibat dengannya. Kan? Kita semua bukan untuk judge orang. Kita semua nak ukur pada diri kita sendiri saja. Bila hidayah dah sampai pada kita, kita ikut ataupun tidak. Ilmu sampai pada kita, masuk dan kita ikut ataupun tidak. Itu saja kan? Jadinya tadi apa tadi? Fitnah apa dia? Fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan. Cerita tentang syurga lah tadi kan? Fitnah, maknanya orang nak cakap orang yang kata tak boleh nak lawan diri dia, nafsu dia ni, mereka ni tak kenal sebenarnya syurga tu apa. Tak kenal syurga tu apa. Kalau dia kenal syurga ni, nikmat dia macam tu, sampai kita masuk tu, Allah tanya nak tambah apa, kita cakap tak nak tambah apa-apa, ya Allah kan? Kan? Kalau kita kenal syurga ni apa, azab ke kesusahan atas dunia ni senang bagi kita. I'm willing to face it. Tak ada masalah. Dan alhamdulillah kita bersyukur, Allah uji tak dengan kesusahan. Allah tak uji kita dengan kesusahan. Kita tak pernah lapar. Pernah lapar bukan sebab tak mampu kan? Sebab kerja banyak tu lain lah. Kita yang pilih untuk tak nak makan. Sahabat dia lapar kerana tak ada. Dia memilih untuk makan tetapi makanan tak ada. Itu biasa. Itu maksud ikut tak pernah lapar kita tu. Maknanya Allah bagi kita benda-benda yang mudah sahaja. Itu pun kita berat lagi nak mentaati Allah. Maknanya memang betul kita tak kenal dunia. Kita tak kenal syurga. Kita tak kenal syurga. Kalau orang yang kenal syurga, dia kata tak kisahlah, apa sahaja yang penting kamu tak marah ya Allah, sebab aku nak proof aku boleh masuk syurga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia pemurah. Bila orang cakap macam tu kan, hamba dia yang ahli syurga cakap macam tu, dia tambah ke tak pada orang tu? Dia tambah juga. Padahal juga jangan, sebab takut tak nak best sangat ni. Dicelup sekali hidup dia semuanya kesusahan. Bila dicelup sekali masuk syurga, dia lupa habis kesusahan. Tetapi orang lain hidup dia dipenuhi dengan kenikmatan daripada awal sampai akhir. Dia nikmat, dia hebat, dia rajin. Allah masuk ke dalam neraka, Allah tanya dia, pernah tak kamu rasai kenikmatan? Ya Allah, tak pernah langsung ya Allah. Tak tahu, tak pernah rasa sedap lagi dia kata. Lupa habis dah nikmat di atas ni. Sebab ni, macam macam dunia 63 tahun banyak mana sangat. Kubur ribu-ribu tahun. Akhirat sana permanent. Kalau permanent 5,000 tahun tu dibandingkan dengan 63 tahun, tak ada rasa apa lah. Jadi janganlah kita jadi tak cerdik. Kita tak perlu bimbang. Allah lahirkan kita di sini, dah ada rezeki kita. Allah juga nak uji bila kamu diberi pilihan Allah ataupun kemewahan, mana satu kamu pilih? Halal atau haram, mana satu kamu pilih? Sebab kalau kamu pilih yang halal pun, walaupun halal tu sedikit, adakah kamu akan mati? Tidak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan kamu, dia memberi rezeki pada kamu. Betul tak? Dia hanya bagi kamu pilihan untuk menguji kamu pilih Allah ataupun tidak.
Allah tunjuklah bukti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah bagi dia rezeki dia. Allah memang nak pilih dia jadi Nabi pun, tapi Allah uji dia. Selepas mana dia minta dengan Allah SWT, dia dah tua minta dengan Allah untuk dapat anak, tiba-tiba Allah bagi satu anak, satu-satunya anak. Allah dia dah tua dah. Selepas pada ni dia kata mungkin tak dapat dah. Waktu nak datangkan Ibrahim, Ismail tu pun dia dah ketawa dah. Kan? Nak datangkan siapa? Bukan Ismail daripada yang lain, Ishak kan, dapat Ishak. Dia dah ketawa dah. Dia kata macam mana isteri dia ketawa, aku dah tua, Ibrahim pun tua, nak dapat anak macam benda ni manusia tak boleh fikir. Sama juga kita fikir kalau kita tak ambil ni macam ni, tak ambil skill ni, macam mana nak hidup nanti kan? Tak ambil ni macam mana nak, kita tak dapat fikir. Tetapi Allah bila dia dah test hamba ni memang memilih aku akan bagi. Sama juga macam Ibrahim, dia fikir tak ada lah anak aku selepas ni, sebab Allah suruh sembelih. Tapi bila dia memilih untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dia sacrifice apa sahaja. Dia memilih Allah Subhanahu Wa Taala, adakah anak dia hilang? Tidak. Dia memang betul-betul ingat anak dia dah hilang. Ismail pun ingat betul-betul dah mati. Sebab orang kalau nak sembelih, dia letak macam ni kan. Nabi Ismail dia letak watallahu wa aslama watallahu lil jabin. Dia meletak dahi Nabi Ismail di atas batu. Memberi makna waktu dia sembelih dari belakang, tak tengok muka. Kenapa? Tak ada dah selepas ni. Faham kan? Dia tak sanggup nak tengok muka, dan dia rasa memang betul-betul akan mati. Tapi dia nak buat ke tak, nak laksanakan ke tak? Tetap laksanakan. Faham kan? Allah sebut dalam Quran, wa aslama wa tallahu lil jabin. Kita faham saja, kita baca ayat Quran. Kalau kita baca lah kan, kalau kita baca, sebab ramai orang tak baca. Mereka menyerahkan diri mereka pada dahi. Jabin ni dahi. Allah sebut dahi. Kalau kita hayati, baru kita faham macam Ikhwan cakap tadi. Dia meletakkan dahi tu kenapa? Sebab tak nak tengok muka anak dia. Maknanya dia betul-betul ini bukan ujian, Allah suruh kena buat kan? Dan bila saja letak tu, Allah pun kata Nabi Ibrahim, kami hanya menguji. Dan Allah dah jelas dah, Ibrahim tetap memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Walau susah, walau melibatkan nyawa anak dia yang paling dia sayang sekalipun kan? Kita pun sama sebenarnya. Kita tak boleh bimbang kalau kita buat halal dan haram. Allah dah tahu dah kalau kamu buat yang halal pun, walaupun susah, kamu akan hidup seperti mana Allah benarkan kan? Kamu akan hidup, tetapi kamu akan hidup dengan dosa. Kamu menzalimi, kamu tidak menzalimi Allah, kamu menzalimi diri kamu sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah sebut dalam Quran, mereka itu tidak menzalimi kami, mereka mengingkari perintah kami, mereka tidak menzalimi kami. Walakin, tetapi anfusahum yadhlimun, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kita kena ingat, kita buat pilihan yang salah sebenarnya kezaliman ke atas diri kita sendiri. Kezaliman ke atas diri kita sendiri. Allah tak rugi apa-apa. Kita kalau kita sayang pada diri, sayang pada keluarga, jangan biarkan mereka buat benda yang Allah larang. Kerana diri kita amanah, keluarga kita amanah pada kita. Ia adalah ujian pada kita. Kita yang diberi autoriti, berkuasa, jangan biarkan orang yang kita ada kuasa untuk mengawal mereka melakukan kesalahan, kerana ini menzalimi diri mereka sendiri. Berkaitan dengan doa ni, semua yang kau syarah ni sebenarnya berkaitan indirectly. Jangan ingat aku cakap semua di luar tajuk ni kan? Berkaitan dengan doa inni zalamtu nafsi zulman katsira tu Abu Bakar. Nabi ajar pada dia doa tu. Abu Hurairah. Abu Bakar yang bertanya. Abu Bakar bertanya. Jadi tak ni lagi, tak syarah lagi, tak apa. Nak syarah makna tadi, orang yang tak kenal apa dia syurga. Kalau dia rasa tak boleh nak lah, tak boleh lah, nafsu saya kuat sangat lah contoh kan. Kamu tak kenal syurga apa kan? Kamu tak kenal syurga apa. Nafsu macam budak-budak. Jadi jangan kamu lawan, insya-Allah akan sampai pada diri kamu rasa tenang. Kamu akan rasa kemanisan iman. Faham kan? Jadi fitnah tu dah jelas dah. Al-mahya dua, iaitu syahwat dan syubhah. Syahwat, Ikhwan jelaskan syahwat ke syubhah? Syahwat dulu. Sepatutnya Ikhwan jelas syubhah dulu, tapi tak apalah. Syahwat dulu.
dah faham makna syahwat, iaitu keinginan kita. Ada orang, nak mensyarahkan lagi keinginan, ada orang, untuk fahamkan sikit, kemarin mensyarahkan sikit, kenapa syahwah ni boleh jadi dugaan. Ada orang, dia tahu, dia ada ilmu, halal atau haram tak jadi masalah bagi dia, dia tahu. Masalah bagi dia, keinginan dia. Yang halal tu, dia kata, tidak seperti yang aku hendak. Yang haram, yes, that's what I want. Dia nampak yang haram tu, bila orang datang kepada dia, tunjuk pada dia satu produk, dia pelajar agama, dia tahu produk tersebut haram. Ada transaksi-transaksi yang haram di dalamnya. Tetapi ini akan mencapaikan aku, membawa aku kepada aku mencapai apa yang aku nak. Disebabkan syahwat dia, nafsu dia, dia pun buat benda tersebut, dia ambil dan dia terima perkara tersebut, sedangkan dia tahu benda tu salah. Ujian ke bukan ujian? Ujian. Dia diuji kerana syahwat dia. Betul tak? Dia nampak ini peluang, walaupun kau tahu dia salah, tak apa, Allah Maha Pengampun. Dia guna Allah Maha Pengampun bila dia buat salah. Bila orang lain buat salah, dia ustaz kan? Dia tahu dia ada ilmu. Bila orang lain buat salah, dia kata, ingat, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu amat perik azabnya. Kan? Amat pedih siksaannya. Tapi bila dia buat salah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Hati-hati. Dan orang macam ni, kita saja tak tahu sebenarnya dia ramai. Sebab tu Nabi suruh kita berhati-hati, minta Allah lindungan daripada fitnah dunia ni, fitnah mahya ni. Bukan dajjal lagi, ni fitnah mahya. Takut kita dah tahu benda tu, hati kita kata, awak jangan buat ni. Hati kita dah, Masya Allah, hati kita lawam. Hati kita dah lawam ada nafsu. Dalam hati ada rasa, detikan hati kata, rasanya mungkin haram kot. Ada orang kata haram, mungkin benda betul-betul haram kot, tak boleh buat ni. Kan? Maknanya ada bisikan hati dia kata, something is wrong over there. Something wrong. Ada hati dia kata macam tu. Tetapi kerana nafsu dia nak juga, dia pun pergi buat juga. Betul tak? Disebabkan nafsu lah dia jatuh dalam dugaan kehidupan tadi. Banyak benda, secara muamalatnya, secara akidahnya, banyak benda kerana nafsu. Ada orang dia tahu dah akidahnya sebetulnya akidah ahli sunnah wal jamaah yang kata Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat seperti mana yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, kan? Tapi disebabkan dia tu ada pengaruh, dan dia tak nak pengaruh dia hilang. Aku dah bina pengaruh aku selama ni macam ni. Dan dia ada ilmu, dia tahu aku sebenarnya atas kesalahan. Dia tidak mahu mengaku kerana apa? Kerana syahwat dia nakkan pengaruh itu berterusan. Betul tak? Banyak tak berlaku? Banyak berlaku macam tu. Banyak sangat berlaku macam tu. Fitnah apa tadi? Syahwat. Maksudnya kita tahu kebenaran, tapi kita tak nak ikut kebenaran kerana kita nak sebaliknya. Kalau contoh tempat-tempat kita sekarang ni, bila orang kata tak boleh baca Quran kat kubur, tak boleh duduk di kubur, bina tempat ni di kubur apa semua kan, tak boleh bertahlil, tak boleh. Dia pun kata, dia tahu benda tu tak boleh. Ada orang dia tahu, tapi takkan kita nak stop. Sebab baca tahlil ni bukan free, ada duit. Kan? Takkan kita nak stop baca tahlil ni dapat makan, kan? Takkanlah kita nak stop baca Quran atas kubur, baca 30 juzuk tu orang bagi duit 300 malaman contoh. Sayang. Dia pun kata apa? Salah, yang bagi tahu kita ni, yang bagi tahu bid'ah-bid'ah ni Wahabi. Kan? Ada ke tak berlaku? Banyak berlaku. Kita saja yang tak ambil perhatian. Jadi kita tahu dah sekarang ni banyak sebab sebenarnya kenapa ada orang dituduh Wahabi sedangkan dia bawa benda yang betul. Kenapa? Sebab ada orang dia tahu kebenaran, cuma dia diuji dengan syahwat. Ini fitnah apa ni? Dunia ke kematian? Fitnah dunia kan ni, yang ni yang Nabi suruh kita minta daripada Allah ni supaya dijauhkan. Andun dengkil. Faham kan? Andun dengkil. Faham kan? Banyak kita kau bagi contoh tu. Jadi abang-abang ada contoh secara personal sendiri, abang-abang kiaskan sendirilah. Ini kau nak bagi contoh supaya nampak
kenapa Nabi pilih 4 perkara, sebanyak-banyak perkara yang jahat, Nabi pilih 4 untuk diajarkan kepada Abu Bakar. Ketika mana Abu Bakar bertanya, kan 4 betul ke tak 4 ni? Tadi azab kubur, azab jahannam, azab kubur, azab kehidupan, azab kematian, kemudian azab pula fitnah kehidupan, fitnah kematian, kemudian Nasihat Dajjal. berapa? Sedangkan dalam awal hadis Nabi kata macam mana takkan kita salah kira? Nabi confirm dah tak salah, kita tak akan tanya, takkan Nabi cakap salah tak? Nabi confirm tak salah. Maknanya siapa yang salah sekarang? Kita kira dah dapat 5 ke tak? Cik kira sekali lagi. Digabung Yang mana satu digabungkan? mati dan hidup. Mati dan hidup. Mati dan hidup tu digabungkan. Memberi makna, kita dah syarahkan yang hidup, maknanya kita akan faham yang mati. Ikut tak kena syarah je lah, panjang lah yang mati nanti. Tetapi hidup ni kita dah syarah semua belum? Belum, ada yang ingat. Apa yang belum kita syarah? Syubhah. Tadi dah jelas, dah nampak dah yang fitnah iradah ataupun fitnah syahwah, nampak kan? Banyak berlaku. Dan fitnah syahwah ni berlaku kepada orang yang ada ilmu. Sebab tu lah, sekarang kita pelik dah kan? Kenapa Ustaz jaga macam ni? Kenapa Ustaz? Kerana fitnah apa? Fitnah tadi, nafsu tadi, syubhah. Bukan syubhah, syahwat. Faham kan? Fitnah dunia yang mana di bawah cabang fitnah syahwah. Sebab tu tak pelik Ustaz jaga macam ni, Ustaz Malidah cakap macam ni, Ustaz Makkah cakap macam ni. Tak pelik. Bergantung kepada nafsu masing-masing. Ilmu memang diwakilkan ilmu yang sama. Universiti mengajar ilmu yang sama, syekh mengajar ilmu yang sama. Yang berbeza cuma hati mereka. Hati penerima ilmu berbeza, nafsu penerima ilmu berbeza. Jadi tak pelik jika sampai kepada kita versi yang berbeza. Kita sebagai orang awam pun tak dah faham dah, mereka diuji dengan ujian dunia di bawah cabang syahwah. Itu ujian orang yang ada ilmu. Ujian syubhah dia berkaitan dengan orang yang bukan penuntut ilmu, berkaitan dengan orang awam. Syubhah, apa makna syubhah? Was-was, ragu. Keraguan, was-was, tak jelas, keliru, kelabu, kabur, obscure, macam-macam lah kan? Itu maksud dia syubhah, tak ada ilmu syubhah. Maknanya fitnah syubhah ni Allah uji kepada siapa? Orang yang awam, orang awam. Nak keluar daripada fitnah syubhah, kena buat apa? Belajar supaya kita boleh yakin, kita tak was-was lagi, kita tak nampak kelabu lagi, kita nampak hitam atau putih. Bila dah terlepas daripada fitnah syubhah, ada satu fitnah lagi, fitnah syahwat. Dah tahu benar, dah tahu salah, dah tahu mana betul, dah tahu mana salah, dah tahu tak, dengan Dajjal dah kenal dah, nak ikut ke tak nak ikut? Faham dah kan? Ini fitnah dunia dan kematian. Kematian tak lagi, dunia saja dulu. Jadi sekarang ni ada orang, dia tak tahu, dia tak ada alat untuk tahu mana betul mana salah. Tiba-tiba didatangkan kepada dia satu produk. Orang yang bawa produk tu kata ini halalan tayyiban daripada Nabi, daripada ni. Kan? Dia pun sangka betul lah ustaz ni cakap, orang ni cakap. Jadi dia pun buat, sedangkan sebenarnya benda tu salah. Ujian dia rasa syubhah, dia tak nampak benda yang betul dan salah. Maknanya dia buat benda tu, kesalahan yang dilakukan tu kerana syubhah yang ada pada diri dia. Yang ini orang awam kena lari, sama ada dengan cara mempelajari ilmu ataupun dengan meninggalkan perkara tersebut. Mana satu perkara yang syubhah, kamu tinggalkan. Sebab kita ingat hadis Nabi jelas, Nabi kata al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'rifuha katsirun minan nas. Perkara haram, perkara halal jelas, Nabi kata. Ni hadis. Perkara haram jelas. Antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhah, yang kabur. Halal jelas, haram jelas, tapi tengah-tengah dia ada yang kabur antara halal dan haram. La ya'rifuha katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tak mengetahui mana satu betul, mana satu salah. Faman ittaqa syubhat, Nabi kata, siapa yang menjauhkan diri mereka daripada perkara kabur tadi,
istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Dia telah selamat dari sudut agamanya dan juga maruahnya. Selamat diri dia, bersih. Kalau dia tinggal syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat, dan sesiapa yang terjatuh melakukan perkara syubhat, waqa'a fil haram. Nabi cakap jelas, telah melakukan perkara haram. Siapa yang melakukan syubhat melakukan perkara haram. Maknanya Nabi bagi, Nabi kata harus ke kalau benda syubhat ni kita boleh buat? Tak. Seolah Nabi kata kalau benda ni syubhat bagi kamu, tinggal, haram kamu buat. Fitnah. Ada orang dia tak nampak dia syubhat, dia dengar ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh, tapi nafsu dia nak, dia ambil yang boleh. Jangan fitnah Nabi suruh buat syubhat Nabi suruh buat apa? Tindakan kita tak perlu fikir, tinggal. Wah, dia jelas. Nabi dah bagi kepada kita kesimpulannya. Kalaulah kata ulama yang betul itu betul, kamu selamat. Sebab benda itu bukan wajib. Kamu tinggalkan benda yang bukan wajib. Ada orang nak hukum kamu? Tidak. Kalaulah kata ulama yang kata salah itu betul, kamu tak buat, alhamdulillah kamu selamat. Sebab perkara sebenarnya benda itu salah dan haram, dan kamu tak buat, alhamdulillah kamu selamat. Allah tak boleh hukum kamu. Boleh faham kan? Kenapa Nabi bagi kesimpulan orang yang melakukan syubhat ni telah melakukan perkara haram? Tak. Jadi jangan kita sama sekali melakukan perkara yang ada syubhat padanya sekiranya kita tidak memerlukannya. Contoh Ustaz. Contoh zaman sekarang ni, Sekarang banyak sekali. yang banyak ni Ikhwan cakap contoh. Kita bagi isyarat. Okey. Kan? Bagi isyarat. Dan orang yang berakal dia boleh faham isyarat. Okey. Orang yang ada akal dia faham isyarat. Contoh sekarang ni zaman apa mana pun ikutlah contoh. Okey. Kita rasa nak pergi sangat pada satu tempat tu. Okey. Okey? Tempatnya ada pertelingkahan antara ulama boleh pergi ataupun tidak. Okey. Ada ulama kata haram pergi. Ada ulama kata harus. Ada ulama kata sunnah. Contoh Maknanya tak ada pun yang kata contohnya apa Ustaz? wajib. Ha? Tak tahu kau cakap tadi, orang yang berakal dia boleh faham isyarat. Tengah dengan dia. Tiga sunnah. Jadi maknanya ada yang kata haram, ada yang kata sunnah, ada yang kata harus. Sebab Allah tak pernah suruh pergi. Okey. Allah tak ada pernah suruh. Maknanya kamu harus pergi. Macam solatlah kamu, sembahyanglah kamu, pergilah kamu, tak ada. Allah tak suruh. Allah tak ada sebut pergilah. Faham? Jadi benda tu tak ada siapa pun ulama kata wajib. Yang menjadi percanggahan-pertingkahan antara ulama adalah haram, harus, sunnah. Faham? Tak ada siapa ulama kata wajib pergi. Kita rasa aku nak pergi juga sebelum aku wafat, sebelum aku mati ni aku nak pergi juga. Kan? Jadi macam mana aku nak pergi ni? Cari-cari dapat 3 pandangan. Okey. Kan? Dapat 3 pandangan. Mana satu nak ikut? Yang ini pun ulama besar juga ni. Sebab dia bagi dia ulama lah. Dia tak tahu pun. Dia tak tahu bahasa Arab pun. Dia tak boleh nak analisa setiap orang ulama. Bila dia sebut Yusuf Qaradawi, bagi dia, oh aku pun ikut Yusuf Qaradawi. Betul tak? Bila dia sebut nama syekh lain, syekh ni pun hebat juga sehari. Bila dia sebut ni, syekh ni hebat juga orang Yaman. Mana satu aku nak ikut ni? Sebab dia orang awam. Orang yang ada ilmu lain, dia tahu mana satu dia nak ikut. Kalau dia perlu mengikut. Sebenarnya kita ingat ikut-ikut tu Raya ingat tadi syarahan ikon tadi. Kalau kita perlu saja. Maknanya dia ni dia perlu ke tak perkara tersebut? Dia tak perlu sekarang Allah kata, Allah tak pernah kata wajib. Yang wajib nak tahu tadi tentang contoh yang saya cakap, kita jangan buat perkara syubhat jika kita tidak ada keperluan. Betul tak? Dalam hal ini ada keperluan ke tak? Ada orang nak masuk? Dalam hal ini ada keperluan ke tak? Yang kau bagi contoh ni? Ada orang dengar. Ada orang nak dengar. Alhamdulillah, betul. Maknanya contoh kau bagi ni kena kan dengan orang minta tadi? Kena kan? Iaitu jangan kita buat perkara syubhat jika kita tidak ada keperluan. Di sini ada keperluan ke tak? Tak ada, sebab ulama kata sunnah, harus, haram. Kalau keperluan maknanya wajib. Di sini ada keperluan ke tak? Tidak ada.
Jadi dalam keadaan ini mudah saja apa yang kita perlu buat. Tak perlu fikir ulama mana betul, ulama mana salah. Sebab benda ni dah jadi syubhat. Betul tak? Dan syubhat yang menyebabkan haram, kita kena buat apa? Tinggal. Seperti mana Nabi kata, "Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram." Siapa yang lakukan perkara syubhat kerana dalam keadaan dia tak perlu, dia telah jatuh ke dalam pada perkara haram. Lain kalau perlu. Macam mana perlu? Macam SB lah. Kalau SB pun sama. Ada haram, ada halal. Tapi kau cakap tadi tempat nak pergi kan? Cuma dia boleh kias sama. Hukum ni macam kau cakap tadi, kau bagi kaedah formula. Orang yang nak kaitkan dia dengan muamalah macam Abang Azli, boleh. Teknik yang sama, formula yang sama, kaedah yang sama. Nak kaitkan dengan perkara lain, kan? Perkara ibadah, perkara lain pun Macam kerja bank tu kan haram tu kan. Apa kaitan dengan bank kalau ada riba haram? Kalau ada riba haram. Kalau ada riba haram. Sebab Nabi kata Nabi kata perkara yang haram ni Allah, riba lagi bahaya. Riba Allah Kalau kerja dengan company macam Azli ni, mengambil bank tu, mengambil apa? buat kontrak tu ambil loan. Loan tu ada riba ke tak? Tengok loan. Kalau loan yang ada riba tak boleh lah. Kalau loan yang, tapi yang third party, Tak pasti lah. yang third party tak ada kaitan dengan Abang Azli. Abang Azli syarikat Abang Azli bagi. Kan? Syarikat Abang Azli itu selesai lah. Abang Azli tak ada tak ada kaitan nak kena cari mana satu dia ni. Tak perlu. Tak pasti lah. Tak perlu. Okey. Yang direct dengan kita saja. Okey. Dari mana dia dapat duit tu? Kalau macam bank tu memang straightforward lah. Pasal dia dah kerja dengan bank yang riba. Kerana straightforward sebab dia benda tu transaksi tu sendiri melibatkan riba. Dia macam riba ni bahaya sangat. Allah sebut banyak dalam kalau kita tahu tu, kalau kerja ni, kalau contracting, kalau kita kerja, dia third party. Walaupun maksudnya dia dah third party, maksudnya dia dah tak direct dengan kita, kira tak ada apa lah kan? dengan kita tak ada apa-apa. Okey. Clear. Dengan kita tak ada apa-apa. Yang itu antara yang second party dengan third party. Second party dengan third party. Okey. Kalau saya dengan kamu halal dan kamu bagi duit pada saya, dah jelas daripada mana duit kamu dapat, between you and them. Itu tak perlu soal ke benda tu. Jadi contoh Macam ahli kitab. Nak melawat Batu Maqadis tu memang dah sebab tak payah pergi. Dah tak jadi syarat kan. Tak payah. Tak ada grade dah. Sebab tak ada, sebab kau cakap tak ada keperluan. Bila nak cakap ada keperluan? Bila nak cakap ada? Sebab mungkin ada orang dia ada keperluan pergi. Mungkin anak dia ditahan di sana. Anak dia ditahan dan diugut untuk dibunuh. Kalau kau tak datang, aku bunuh anak kau. Tak perlu tengok ulama dah. Melibatkan nyawa. Yang ini baru darurat ada keperluan. Dia pergi. Yang kita bagi bantuan tu Ustaz macam mana? Bagi bantuan, takkan berapa orang nak bagi bantuan? Ramai tak pergi tu? Kalau ramai pergi kan, dan mereka memang terlibat dengannya, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhi kita daripada perkara tersebut dan terlibat. Jangan. Kalau ada jelas kan, kalau ada peluang boleh, kalau tak ada tak boleh. Nak berbincang banyak, ikutlah kamu tak nak terima. Benda ni jelas dah bagi kita kan, sebab Nabi berkata la ya'lamuha katsirun minan nas, tidak diketahui oleh ramai manusia, dan ada orang ketahui. Kita alhamdulillah dah ketahui. Kita tak jaga kita tahu semua perkara syubhat, tapi perkara syubhat yang ni kita dah tahu. Jadi tak payah kamu nak berbincang lagi. Sebab kamu tak jelas lagi, alhamdulillah bincanglah kamu. Tapi saya dah stop. Kamu tak nak, sebab saya dah tahu natijahnya apa. Perbincangan ni natijahnya apa saya dah tahu. Dan saya muktani, orang panggil saya content. Saya dah satisfied dengan apa yang saya dapat. Kan? Kamu nak bincang lagi, bincanglah, tapi bukan dengan saya dah. Saya tak perlukan perbincangan. Saya tak perlu untuk buang masa dah. 10. Faham kan? Jelas dah. Soalan cik tadi jelas. Jadi kita faham fitnah dunia ada dua, syubhah dan syahwah. Syubhah tu berkaitan dengan kebanyakan orang awam. Okey, dan juga penuntut yang masih lagi menuntut, mungkin dia dah mula mengajar tapi dia masih lagi menuntut ilmu, tak jelas lagi. Okey. Dan yang nombor 2, syahwah ni pada dua-dua. Untuk Ustaz dan juga orang awam pun sama. Kan? Dia yang memilih ustaz mana tu, dengan syahwah lah dia pilih.
Kita tidak boleh pilih dengan syahwat. Kalau kita terpaksa memilih, kita kena memilih yang paling dekat dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Yang pening orang awam kan. Orang macam gitu lah. Pening. Tak, sekarang ni orang tak berbeza sebab dah tahu dah. Ustaz-ustaz tu dia berbeza pada hati dia. Bukan pada ilmu yang Allah bagi. Dia terima ilmu sama hati dia. Dan kita kena faham kat situ. Jadi janganlah kita mengelirukan diri kita sendiri. Kita tahu ustaz ni ada nafsu dan juga ada syahwat dan juga ada syubhat. Kan? Fitnah dunia dan dunia tak adil kepada ustaz ni. Dan kita tak tahu kenapa dia bertindak untuk menyatakan fatwa sebegini. Faham tak tu? Ya, jadi kita jangan keliru lah sebab kita dah tahu dah punca kekeliruan kita adalah pada ustaz itu. Kenapa pandangan dia begini? Dan kita tahu yang memanipulasi pandangan dia adalah syahwat dan syubhat. Tak perlu keliru dah. Kita jangan menjawabkan diri kita, adakah aku pilih ustaz ni kerana syahwat? Jika aku pilih ustaz ni kerana aku yang nakkan, bukan kerana pandangan dia betul ke salah, aku tak kisah. Kita tanya diri kita. Sebab dia ni ustaz dan aku nampak pandangan dia lebih kena dengan hati dan kehendak aku, maka aku pilih. Yang tu kita kena stop lah. Yang tu kita sendiri tahu, betul tak? Kita tak kata kita keliru, kita tahu. Aku pilih ni sebab aku nak pergi. Jadi aku sokong ustaz ni. Aku pilih yang ni, transaksi ni boleh sebab aku nak transaksi ni. Ustaz ni kata boleh. Jadi aku ambil. Kan? Jangan itu bukan keliru, bukan kita dah yang keliru tu. Kita cakap kita keliru padahal kita yang ikut nafsu. Kita kena dugaan syahwat. Faham kan? Sekarang ni dah faham dah makna ikhwan jelaskan dulu syubhat dan syahwat. Alhamdulillah, betul tak? Sekarang ni nak tahu sebab kalau kita tak cakap fitnah mahya wal mamat, sekarang ni kan hanya kita tahu mahya saja. Kita terpaksa cakap mamat sebab apa? Sebab kita dah cakap Nabi gabung dua. Sebab ini bukan perkara berbeza. Kalau kita kirakan mamat tu perkara berbeza, dia dah jadi 5. Sedangkan Nabi kata 4. Jadi tak boleh kita syarahkan dua-dua. Mahya dah jelas. Mamat pula. Mamat memberi makna bukan mamat. Kan? Kematian. Jangan pula kata mamat ni fitnah. Tak boleh pakai kita mamat. Kematian memberi makna fitnah kehidupan dan kematian, kan? Ulama kata berbeza pandangan. Mereka berbeza pandangan. Ada yang kata mamat ni fitnah yang didapati oleh seseorang selepas dia mati, iaitu fitnah dia dalam kubur lah. Sama ada dia boleh jawab soalan ataupun tidak boleh jawab soalan, jawab betul ataupun salah. Tapi ulama kata ada juga yang berpandangan fitnah kematian ini fitnah sama yang macam fitnah dunia, maknanya berlaku sebelum mati. Tapi kenapa Nabi sebut mamat? Nabi sebut secara separate sebab dia berlaku dekat sangat dengan kematian. Dia fitnah dunia masih lagi hidup tetapi berlaku dekat dengan kematian. Sebab tu Nabi letakkan satu. Nabi satukan. Tapi Nabi sebutkan secara spesifik untuk keluarkan fitnah ini daripada fitnah dunia, menyatakan dekat dengan kematian. Sebab kita kata kalau kita ikut pandangan yang pertama yang mengatakan fitnah dalam kubur, fitnah itu sebenarnya boleh jawab atau tak boleh jawab lah. Sebenarnya dah ditentukan dah sebelum dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan beriman, boleh jawab ke tak? Confirm boleh. InsyaAllah confirm boleh lah. Confirm boleh. Kalau dia mati dalam beriman, confirm boleh. Sebab yang menjawab tu bukan diri dia, iman dia. Betul tak? Dia kalau kita sebelum mati kita kata nanti akan malaikat ketanya kau ni kau jawab ni bagi kan, bocorkan soalan kan. Tak boleh. Tak boleh jawab juga dia kalau dia tidak beriman. Tapi kalau dia tak pernah tahu dia beriman, dia tak pernah tahu pun ada malaikat akan datang ni. Sebab tak, mungkin ada orang dia belajar semua benda dia tahu, tapi dia tak sampai pada dia yang malaikat akan tanya. Dia belajar kerana nak tahu ilmu, kan? Tapi bila malaikat tanya boleh jawab tak? Confirm. Kalau dia mati dalam iman, confirm. Sebab itulah kata, kalau kita kata fitnah berasingan, iaitu fitnah kematian berasingan, tak logik lah. Kerana orang ni kalau dia mati dalam keadaan beriman, confirm dia boleh jawab. Nak bimbangkan fitnah apa lagi? Kalau orang ni mati dalam keadaan yang tidak beriman, confirm dia tak boleh jawab. Kan? Jadi nak bimbangkan tentang fitnah apa lagi? Jadi kita tahu pandangan pertama tu secara maknanya tak benar. Okey? Kembali pada pandangan kedua yang mengatakan fitnah itu sebenarnya fitnah kehidupan juga, cuma Nabi spesifikkan dia sebagai kematian kerana dia dekat dengan kematian. Fitnah yang berlaku sangat hampir ketika seseorang tu didatangi malaikat maut. Maknanya didatangi
waktu nazak. Sebab orang ni sebenarnya kalau dia nak mati, dia akan ada waktu dia panggil sakaratul maut. Dia hilang akal kerana sakit. Nabi Muhammad SAW pun sama. Dia sakit kemudian dia pingsan. Lepas tu dia sedar, dia kata inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada rasa sakrat ataupun sakran ni menjadikan orang mabuk. Tu maknanya dia sakran. Sakran maksud dia apa? Mabuk. Kemabukan maksud, sebab sakit sangat jadi hilang akal. Itu maksud Nabi Muhammad SAW. Sakaratul maut kita panggil bahasa Melayu kan. Kemabukan kerana sakit, bukan mabuk sedap, dia sakit hingga hilang akal dia. Okey, pada waktu itu syaitan akan datang. Kerana dia nak memesongkan, dia dah kata dah janji dengan Allah, aku tak akan biarkan satu orang daripada anak Adam kecuali akan aku sesatkan, kecuali yang ikhlas. Syaitan akan datang, dia akan cuba, kerana dia tahu setiap manusia ni walaupun dia beramal dengan amalan dia sepanjang hidup dia, sampai sikit lagi nak masuk syurga, dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia akan jadi daripada ahli neraka. Siapa yang amalan dia selama hidup dia amalan ahli neraka, tetapi hampir sikit untuk masuk neraka, dia beramal dengan amalan ahli syurga, Allah masuk dalam syurga. Kerana itulah amalan ditentukan pada khawatimiha, pada penutupnya. Sebab tu kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita husnul khatimah. Benda yang lalu Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampunkan kalau kita ikhlas. Afallahu amma salaf. Allah sebut dalam Quran, Allah telah ampunkan pada perkara-perkara yang telah lampau. Dulu kita tak tahu, kita jahil, kita buat macam-macam benda. Tapi Allah Maha ampun. Selepas kita tahu, kita stop. Kita berdisiplin dengan apa yang kita tak tahu. Yang dulunya Allah boleh ampunkan sekelip mata. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala benda itu bukan payah. Allah Maha Pengampun. Kan? Masalahnya bila kita tahu dan kita tetap juga buat, itu masalah dia. Yang tu yang berkaitan dengan kena cara makan masa lagi ni tentang riba semua tadi. Alhamdulillah gua tak sentuh bab-bab tu tadi. Alhamdulillah. Jadi kita boleh sentuh pada episod yang akan datang. Sekarang ni Mamat tadi pula. Syaitan akan datang. Syaitan akan datang, dia akan memesongkan kita. Dia suruh macam-macam lah. Waktu tu kita paling lemah. Dan dia akan cuba untuk jadikan kita daripada ahli neraka. Di sini penting ke tak? Bahaya ke tak benda ni? Bahaya. Sebab tu Nabi masukkan dalam doa yang diajarkan ni kepada Abu Bakar ni. Nampak? Penutup amalan kita. Tapi pada waktu tu, yang menentukan kita pada waktu tu sebenarnya amalan kita sebelum ni. Kalau contoh mulut kita, lidah kita sentiasa cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, sentiasa berzikir astagfirullah, astagfirullah kan. Bila berlaku benda depan kita secara mengejut, kita akan sebut benda yang kita sentiasa buat. Betul tak? Tetapi maknanya kalau accident, insya-Allah kita harapkan perkataan terakhir yang keluar adalah la ilaha illallah kan. Betul tak? Nak test boleh, abang-abang kan ada kamera sekarang ni kat kereta kan. Pasang kamera tu, nak tahu kok bila berlaku accident keluar apa daripada lidah kita. Itu kita dan rekod tu jangan rekod visual saja, rekod sound. Tapi ada orang kau orang marah, kata marah ini kata susah ni, kita experience. Okey, jadinya kita kena tengok, maknanya kalau kita ada faedah tu. Kalau kita salah kan, kita kena tengok waktu accident, aku tengah nyanyi lagu kan? Aku tengah nyanyi lagu tu, lagu ni, keluar lirik tu, keluar lirik ni. Hati-hati, takut nak accident tu boleh jadi dia accident yang terakhir kita. Dan kita sedang dengar lagu kan? Allah tanya apa amalan terakhir kamu? Ya Allah, diri daripada kumpulan ni ya Allah. Malu kita. Dan perkataan la ilaha illallah ni penting sebab Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang kalam terakhirnya, perkataan terakhirnya la ilaha illallah, masuk syurga. Maknanya penting, pengakhiran kita penting. Pengakhiran kita tu penting. Bukan setakat amalan kita, tetapi tempat kita berakhir tu penting. Tempat kita berakhir penting. Kita ni takut kalau kita berakhir di tempat maksiat kan, betul tak? Kalau kita takut berakhir di tempat maksiat, janganlah pergi. Kalau kamu tak pergi, kamu tak perlu bimbang. Kamu mati dalam majlis kahwin yang berjoget-joget, majlis yang bercampur, kamu bimbang tak? Tak bimbang. Sebab kamu tak pergi, apa nak bimbang?
Dah banyak kalau pergi ke masjid sebab kita nak husnul khatimah kita di tempat yang terbaik. Kita tak tahu bila masa. Tapi yang pasti jangan sekali-kali pergi ke tempat yang kita tidak perlu, ke tempat yang tak elok dan kita tak perlu. Kita tahu benda ni kalau kita pergi enjoy, tapi aku perlu ke nak enjoy macam ni? Kalau tak pergi ni mati ke? Mati kutu tak apa, alhamdulillah kutu mati. Kan? Jangan dia duk cakap mati kutu. Tak apa, mati kutu biar mati kutu. Ya, kutu yang mati tak. Kutu mati kan? Ke kutu yang duit tu? Yang tu jangan bagi mati. Duit kita ada. Itu kutu lain. Okey? Jadinya kita tahulah kita jangan pergi tempat-tempat macam tu supaya kita imbangi yang penghujung kita nanti. Kan penghujung kita nanti. Jadi di sini Syekh ada sebut tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad semua kenal kan siapa? Pengasas mazhab Hambali lah. Dan dia adalah classmate Imam Syafi'i, bijak sama bijak. Dan dia adalah Imam Syafi'i belajar hadis daripada dia. Kan Imam Ahmad dia melalui sakaratul maut. Seperti mana Nabi Muhammad SAW. Dan kebanyakan orang macam itulah, dia sakit, mati sakit sampai nyari mampu. Dan Imam Ahmad dia orang panggil on off lah sebelum dia mati tu. On off. Bila dia off, dia on. Lepas tu ada orang tanya dia. Bukan ada orang tanya, dia cakap. Dia kata, waktu aku off tadi aku nampak syaitan datang pada aku. Syaitan kata, Futtani ya Ahmad. Futtani itu maksudnya you miss me. You miss my ni lah. Miss tu maknanya kamu telah terlepas kan daripada godaan aku. Sebab semua orang tahu Imam Ahmad ni imam ahli hadis. Dia sanggup diseksa. Kita jangan ingat bila sebut nama imam hidup dia di istana. Tak. Imam Ahmad di penjara banyak-banyak. Imam Malik di penjara sehingga ke akhir hayat dia tak boleh nak angkat tangan macam ni. Dia solat macam ni sehingga orang anggap mazhab dia tangan macam ni. Sebenarnya dia kena tahan dalam penjara. Semua yang nama imam-imam ni diseksa oleh pemerintah mereka masing-masing. Jadi kalau kamu imam, kamu baik dengan pemerintah, hati-hati. Ini tak sama dengan sunnah salaf kita. Golongan salaf kita tak dekat dengan pemerintah. Pemerintah marah pada mereka. Tak ikut nafsu dia. Sebab tak ikut nafsu dia orang. Melainkan pemerintah kita memang betul pemerintah yang menaikkan agama, itu lain. Payah nak jumpa lah. Kan? Jadi hati-hati. Kita benda ni yang menunjukkan orang yang beriman boleh nampak yang Nabi kata. Boleh nampak dajjal dengan tak dajjal. Betul tak? Jadi nak cakap Imam Ahmad kata apa? Futtani. Syaitan kata, Futtani ya Ahmad. Futtani ya Ahmad. Kamu dah terlepas dari godaan aku Ahmad. Kamu dah terlepas dari godaan aku. Tipu helah aku. Tapi Imam Ahmad kata apa? Imam Ahmad kata, aku kata kat dia, ba'du. Kalau kita alhamdulillah kan, syaitan cakap macam tu kan, kamu dah terlepas, kita pun alhamdulillah dah lepas aku. Tak, Imam Ahmad dia tahu masa ni lah syaitan kau nak datang. Tapi dia kata ba'du maksud dia apa? Tidak lagi. Tak lepas lagi. Ba'du ni tak lepas lagi. Ba'd ada lagi. So yet. Kalau bahasa Inggeris panggil yet. Not yet. Itu maksud dia. Ba'du maknanya laisa ba'd. Bukan lagi. Dia sebab dia cakap not yet kan, tapi dia tak sebut not, dia cakap yet. Nak mati, dah cakap panjang-panjang apa? Kan? Bukan mudah dia cakap nak mati lah ni. Jadi dia cakap syaitan yet. Dia faham syaitan tu cuba untuk menjadikan dia rasa takabur, besar diri. Oh, aku mulia, terlepas dah. Dia tahu aku tak mati lagi. Not yet. Dia kata Ba'du. Di sini aku tahu ini kamu nak pesongkan aku. Kan? Kalau orang yang dah dia rasa aku ni orang hebat, aku imam yang besar, syaitan pun datang pada aku, syaitan kata aku dah terlepas. Oh, hebat aku. Yang tu kena. Betul tak? Kena. Tapi Imam Ahmad alhamdulillah. Inilah imam yang patut kita ikut, imam ahli sunnah yang sebenar. Orang macam ni yang patut kita ikut. Dan kita ikut tutup dengan satu video yang saya pakai minggu lepas kan. Ada seorang syekh daripada Palestin. Dia hadiri. Kakak tengok? Kan? Betul Kamilin Syekh. Subhanallah, Masya Allah. Kita nakkan memang macam tu. Jadi dia tengah cerita tentang Nabi Muhammad SAW waktu majlis kahwin. Orang semua dengar dia, Syekh duk cerita ceramah tu, tiba-tiba dia cerita ni pegang mikrofon, tiba-tiba
la ilaha illallah, betul? Terus habis. Ya. Dia duduk tengah cerita, tapi kalimah terakhir dia, cerita dia tak ada kaitan pun dengan la ilaha illallah. Cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba la ilaha illallah, habis. Itu yang kita nak. Kak, sebab apa? Sebab apa benda tu mudah datang? Sebab hidup dia macam tu. Hidup dia macam tu kerana Allah. Jadi dia ingat kalimah terakhir dia Allah. Itu tempat dia nak tuju. Tapi kita hidup kita mencari apa? Kan? Kita takut bila malaikat datang pada kita, yang kita selalu dengar muzik, yang kita dah selalu nyanyikan lirik yang kita hafal, takut itu yang keluar. Kita takut duit yang keluar. Kita takut nama anak-anak kita yang keluar. Anak, betul kan tu? Jadi mahya wal mamat ni dah faham dah makna dia. Hati-hati, mahya dah kita dah faham dah benda tu bahaya. Fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Kehidupan kita sebenarnya dua tu saja benda. Ujian Allah bagi pada kita. Tapi dalam setiap ujian ni Allah akan bagi pilihan. Nak buat yang halal ke tak nak buat yang halal. Nak buat yang halal ke nak ikut nafsu. Kita pilih yang nak buat yang halal walaupun susah. Itu saja pilihan kita. Faham kan? Orang nak berbincang kata betul yang ni pandangan betul yang salah, itu that's for you. For me, kita pilih. Kita tak perlukan, kita tinggal. Kalau kita perlukan, kita ambil yang betul paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nak kita nak yang baliknya, kita ambil paling dekat dengan Allah. Jadi ikhwan harap kaedah yang kau bagi hari ini boleh memberi manfaat dan membuka lagi pintu kefahaman kita tentang apa yang berlaku sebenarnya zaman ini. Kan kita rasa kita keliru kan. Ikhwan harap tadi boleh diambil iktibar dan boleh menjadi panduan untuk hidup kita, boleh menenangkan hati kita, boleh bagi tahu kita macam mana cara nak mendidik nafsu kita, di mana kita muhasabah diri kita, nafsu kita di mana sekarang ini, tindakan kita seterusnya terpulang pada abang-abang dan akak-akak. Berharap benda tadi memberi manfaat dan segala yang betul taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.